وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita ditemukan lagi untuk sesi ceramah kita yang kali ke pada tahun ini 2017. Alhamdulillah, kita tengok pada malam ini pun ramai yang sudi hadirkan diri pada ke surau kita, surau Al-Amin. Okey, untuk itu saya nak ucapkan selamat datang kepada kita punya penceramah jemputan. Yang pertamanya terdiri daripada Fadil Ustaz Al-Tihai Bapak Ceria Awal ini. Alhamdulillah, selamat. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada Tok Haji. Nampak dalam TV nampak rambut putih tapi malam ni macam tu. Tapi yang nama sebenar beliau mungkin semua dah tahu, itu Encik Nasir bin Lahan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kerana sudi dapat meluangkan masa dengan kami semua di Flat Sri Penara ini. Dan tak lupa juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir ke Surau Al-Amin pada malam ini. Dan sebelum saya tak lupa juga kepada kita punya sponsor pada malam ni. Yang pada awal, sebab malam ni kita ada jamuan ringan, iaitu nasi ayam. Nasi ayam yang disediakan oleh Zairi nasi ayam lah, sebab dia jual nasi ayam. Dan juga kepada sponsor donat dan juga kepada Bikash. Benda-benda tu memang kat sini ya. Memang dekat KL. Mau balik Kedah. Tak jadi ke terus dah. Boleh terlintang gitu. Boleh Kedah. Ini hari ni baru sampai ya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh minta ke depan lagi ya, yang anak-anak tu masuk ke depan. InsyaAllah kita dan hayati apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Tihai dan juga Tok Haji kita. Mai Abang Nasir dia. Ada. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي jannati. Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan kau berpuas hati, yakni dengan segala nikmat yang diberikan lagi diridai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Sadaqallahul Aliyul Azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang apabila seorang sahabat Nabi bernama Sa'id bin Jubair dia membacakan ayat ini di hadapan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian Abu Bakar As-Siddiq ada di situ juga ketika itu. Abu Bakar As-Siddiq kata, "Ya Rasulullah, indah sungguh ayat ini," kata Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi dengar saja Sayyidina Abu Bakar kata surah yang dibacakan tadi, 4 potong ayat yang dibacakan tadi indah, maka Nabi SAW menyatakan bahawasanya, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya malaikat akan mengatakan ayat ini kepadamu ketika kematian kamu nanti." Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibn Hatim dan Ibnu Jarir Mursal Jayyid. Yang dirahmati, lagi kita kasihi, lagi kita kenali Al-Fadil Tuan Imam. Yang dirahmati, lagi kita kasih, lagi kita kenali Al-Fadil Syekh Rizal, pengurusi Surau Al-Amin Penara, Seri Penara. Yang dirahmati, lagi kita kasih kepada seluruh saf-saf kepimpinan yang bertungkus lumus mengadunkan program-program mengeluarkan masyarakat daripada kegelapan ke arah cahaya, dan kepada seluruh yang hadir daripada utara buat sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan terus bawa kawan-kawan, berhimpun beramai-ramai dalam siri yang seterusnya di Surau Al-Amin. Pada malam ini kita mendatangkan khas seorang yang cukup disegani, dikenali semenjak daripada kita kecil lagi di bangku sekolah. Kalau dulu intonasinya tuan-tuan perempuan kita takkan kenal dengan nama sebagaimana disebut oleh Fadil Tuan Pengerusi tadi. Kalau dulu kita kenal suara beliau, Masya Allah, awal tahun 80-an di pertengahan tersebut sebuah filem cukup terkenal, "Aku cakap engkau jangan keluar, leha." Macam ni saja ke? Macam ni ke? Masya Allah. Teringau-ingau saya cerita tersebut. Cerita apa Pak Imam? Cerita Rizal? Ni tengok ni, bukan aku tak tahu ni. Nakil juga ni. Isteri, perempuan dan ... Masya Allah. Begitu sekali nama
insan istimewa di sebelah kita ini diangkat oleh Allah. Tetapi hari ini tuan-tuan perempuan, Masya Allah, tabarakallah, intonasinya berbeza, perjalanannya Masya Allah cukup bercahaya, dan orang kiri kanan depan belakang, walau di mana bumi beliau berada, terkadang nama Abang Nasir itu terlupa untuk dipanggil, kerana begitu sinonimnya watak seorang penggali kubur. Yang aku tak pernah tengok seorang yang cukup tenang di atas tanah perkuburan, tetapi melainkan watak Tok Adi yang berada di sebelah kanan saya. Mayat dah terbakar dah, ulat keluar melikau-lingkau atas pagar. Cacing ulat ni Tok Sah nak habak tuan-tuan perempuan, memang seriau tengok. Tetapi cukup menggambarkan as-sakinahnya jiwa Tok Adi di atas liang lahat, mengucapkan kalimah istighfar dalam intonasi beliau yang tersendiri. Astaghfirullah. Kita berdoa kepada Allah. Teruskan aja. Masya Allah. Saya sebenarnya saya buat watak ni bukan betul-betul, memang tak layak lah, sebab penerima anugerah dia memang ada di belakang. Tapi pasal dia biasa dengan Abang Nasir ni, jadi beliau pun tahu dah kan. Dan banyak pun watak-watak yang orang cuba meniru, sehingga komedian pun cuba meniru watak Tok Adi tersebut. Nampak Tok Adi tak sabar nak bercakap tu, alhamdulillah. Aku jolok aja. Cuma nak bagi tahu tuan-tuan puan, itulah dia nama Tok Adi. Bayangkan kita hadir hari ini, cuba kita lihat aura Tok Adi. Seorang pun tak ada budak kat aku. Semua menyayangi Tok Adi. Begitu sekali watak penggali kubur ini yang menyelesaikan masalah ummah di masyarakat setempat itu mendapat tempat di hati masyarakat kita, khususnya penonton-penonton di siaran 106 Astro Oasis. Tanah Kubur malam ini didatangkan secara live untuk anda semua tuan-tuan. Buat tepukan sikit pada Tok Adi, lama jauh dari Kedah datang tuan-tuan, bukan dekat tuan-tuan. Saya last bertemu dengan beliau di street dakwah di Teluk Intan, Menara Condong pada 25 hari bulan. Hari ini kami sepentas balik, dan jangkanya ada perjalanan yang sepatutnya yang beliau akan terangkan dan ceritakan, berkongsi pada kita. Baik, alhamdulillah, begitulah cerita kita pada malam ini. Kita nak membawa tuan-tuan perempuan ke suatu diskusi secara santai, relax, tenang-tenang, yang hari ini kita dapat mendengar secara live hasil buah fikiran daripada seorang tokoh pemikir. Saya panggil Abang Nasir sebagai seorang tokoh pemikir hukamah, yang mana alhamdulillah boleh kita kongsikan bersama. Apatah lagi beliau the chosen one, Allah lantik beliau duduk di dalam kerangka kesenian dalam tanah air kita yang baru-baru ini tuan-tuan perempuan. Sebenarnya memang kebetulan Abang Nasir seorang tokoh seniman negara juga, dan kita juga merasa kehilangan iaitu seorang tokoh seni tanah air kita, Datuk Tan Sri Jin Samsudin yang kembali ke rahmatullah. Ana sempat dapat dengan Datuk Tan Sri pada dalam tahun 2010 Abang Nasir dalam satu program kafe, dan kita mengundang beliau masa dia sihat lagi. Tetapi itulah, kita tuan-tuan tengok YouTube bagaimana viral atau tular pengkebumian seniman negara kita ini. Dan saya bila sebut pasal orang seni ni, ada satu dalam laman YouTube tu, dia keluar siap dengan lagu SM Salim. Itu yang aku tak tahan tu kan, itu tak tahan. Dia kata, sungguh jauh di kau pergi, berpisah untuk selamanya, tiada lagi senyum mesra dan gurau
kau senda, ingin ku turut bersama, apa daya ku tak terlarat. Sudahlah memang nasibku demikian rupa. Teringat, yang menyanyi itu pun dah kembali ke rahmatullah, Tan Sri SM Salim. 2 Tan Sri Allah ambil. Dan sebelum itu Allah menjemput seorang lagi selebriti tanah air kita, iaitu Puan Arin Malik, yang mana beliau Masya Allah berjuang dengan kansernya, tetapi Allah lebih menyayangi beliau. Semua ini kita doakan tuan-tuan puan, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahu Akbar. Mudah-mudahan roh mereka ditempatkan di kalangan orang-orang mukmin, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan, yang pergi tetap pergi, tapi yang ada ni nak pergi mana? Tu dah. Nak pergi kedai. Pagi-pagi buta imam dah tanya, mayat bila nak bawa, berkain kapan bau bunga-bunga, duduk dalam kandang. Kematian hang dah tiba, tinggal semua keluarga dan harta. Hampi mana, hampi mana, hampi mana, hampi mana, hampi surga ke neraka, ke surga ke neraka. Tuan-tuan, lagu yang sekarang cukup top, Yabang Khalifah. Baru ni saya sempat bersama dia dekat Sedin, Kedah, tempat Abang Nasir juga di Sedin. Tuan-tuan, Masya Allah, Yabang Khalifah ni rupanya taranum sedap, ya. Orang seni yang nampak rock, tapi jiwa dia sebenarnya ada Al-Quran. Yabang Khalifah. Sebelum saya serah ini untuk tuan-tuan tak sabar dengar lagi, tuan-tuan perempuan, sebelum saya sampaikan kepada legend kita untuk membagi mukadimah majlis, saya nak sebut, nyanyi sikit lagu orang legend yang kita dah ubah lirik dia. Siapa orang Melaka kat sini? Orang Melaka? Kau seorang Melaka? Dahsyat lah. Halo Gajah, Tampin Negeri Sembilan. Oh, Acik orang Melaka, Alhamdulillah. Acik pernah pergi Jalan Hantuah tak? Bandar Melaka. Dekat Bandar Hantuah tu, Jalan Hantuah dekat Bandar Melaka tu ada seorang legend, Abang Nasir. Rambut panjang lebih kurang aku, cuma dia warna putih. Dia pakai kot, karuk. Korang tahu kan karuk? Karaoke. Nampak tahu hantu je semua malam ni. Karuk. Siapa tak kenal dengan Pak Ali the Legend? Kan? Tak ada manusia yang macam dia punya showmanship tau. Tapi dia dengan otai dia. Tapi tu saya tengok tu, saya terfikir lagu ni kalau didakwahkan cantik juga. Sejujurnya ku tak sedia hidup tanpa ikut Quran. Aku gila. Dia tarik dia mahal kan. Seandainya ajal tiba, terimalah taubatku ya Allah. Aku hina, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Cepat-cepat. Allah Akbar. Tuan-tuan puan, sedikit mukadimah dari saya yang dhaif, dan sebenarnya pada malam ini kita bersama insan istimewa. Persilakan pada Abang Nasir. Tadi saya nak bagi dia jauh datang daripada Kedah, jadi dapat berehat sikit, dia ambil nafas. InsyaAllah sampai masanya tuan-tuan dan puan-puan tu kita mendengar secara live telecast, iaitu siapa? Tok Haji. Silakan Tok Haji, insyaAllah. Siap berkata-kata luar masih, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah yang mempunyai sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada seluruh
ahli keluarga baginda, juga kepada para sahabat Rasulullah SAW, kepada ibu dan ayah kita serta seluruh salasilah keturunan kita, kepada muslimin muslimat sekalian baik yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang, semoga semuanya diberkati dan dirahmati Allah mudah-mudahan, amin. Yang dikasihi Ustaz Akil Hai, pengurusi serta ahli jawatan kuasa Surau Madrasah Al-Amin, Imam Bilal, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, semoga semuanya diberkati dan dirahmati Allah. InsyaAllah saya akan berusaha sebaik mungkin untuk berkongsi pandangan dan maklumat supaya dapat kita gunakan satu hari nanti mungkin. Jika ada kekeruhan dalam kehidupan kita, supaya kita dapat membuang kekeruhan tersebut, supaya kita nampak kebenaran itu dengan lebih jelas lagi dan dapat kita mengangkat kebenaran itu dan letakkan di tempat yang sepatutnya dia berada, mudah-mudahan. Saya cuba bagi pandangan sebagai orang seni. Dia sebenarnya apa yang ada di sekitar kita, mahu tidak mahu dia tetap memberikan kesan ataupun mempengaruhi. Jika tidak diri kita, diri isteri, anak kita atau cucu kita satu hari nanti lah. Maksudnya kalau di sekitar kita adalah benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang kotor, maka yang tak baik dan kotor itu mempengaruhi. Begitu juga sebaliknya ya. Bila di sekitar kita adalah benda-benda yang baik, benda-benda yang suci, maka baik dan suci itu yang mempengaruhi. Orang-orang seni macam saya dulu, Ustaz Akil Hai, masa zaman-zaman 70-an, 80-an masa tengah rock ya, memainkan peranan untuk menghasilkan, dia panggil santapan rohani. Makanan tu dia tidak mengenyangkan perut, tapi dia lebih kepada memproses pemikiran dan jiwa masyarakat. Maksudnya kalau kita orang buat makanan yang baik, maksudnya yang baik, yang suci, maka dia mempengaruhi yang itu lah kan. Dia menyucikan. Itu juga sebaliknya, kalau kita buat makanan yang tidak baik, dia memberi kesan yang tidak baik. Saya dah terlibat dalam bidang kesenian ni lebih kurang 35 tahun. Lama dah naik bosan kadang-kadang pun. Dia sebenarnya orang seni nak cakap sioman, sebenarnya tak berapa nak sioman kan. Tapi tak cukup lah dia punya gila tu untuk masukkan dekat buat gila kan. Mungkin sebab tak sioman itu tak memudaratkan masyarakat kan? Sebab boleh diterima kan. Dia mudah macam ni lah. Kita suruh orang biasa ambil gambar kan, kita letak macam gelas kita kalau suruh ambil gambar, kita terus ambil kan, cam. Itu kita orang biasa macam tu. Tapi kalau dia panggil seni fotografi suruh ambil gambar, dia tak akan ambil. Dia tawar dulu gelas ni. Kadang-kadang dia makan masa 15 minit, setengah jam hanya untuk tawar. Sebab apa? Sebab dia nak perhalusi, sepatutnya daripada sudut mana dia patut ambil gambar tu. Maksudnya orang seni ni orang yang memperhalusi sesuatu perkara kan. Orang yang agak cerewet lah dengan apa yang dia buat kan. Itu lebih kurang yang dimaksudkan dengan orang seni. Nak kata makhluk halus tak macam jin lah, tapi lebih kurang jin jugalah. Sebab apa? Jin kan dia menyelinap masuk dalam rumah kita melalui angin. Orang kata kalau angin boleh lepas, dia kata jin pun boleh lepas masuk kan. Orang-orang macam saya, macam Ustaz Akil Hai, kita orang masuk melalui gelombang. Saya masuk dalam rumah tuan-tuan dan perempuan melalui gelombang. Saya masuk melalui gelombang 106 Astro Oasis kan, tiba-tiba muncul dekat skrin TV ya. Masuk melalui gelombang. Jadi orang-orang macam saya ni ada di sekitar tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian. Jadi yang penting kata hasil kerja saya itu adalah adakah dia mendatangkan manfaat atau sebaliknya mendatangkan mudarat kepada masyarakat kan. Itu saya kena jawab dengan Allah di akhirat nanti. Sebab tu saya sebenarnya lebih mempertikaikan kerja-kerja kan yang patut saya buat kan. Pertama sekali saya mempertikaikan tentang skrip, tentang bayaran. Saya beberapa tahun dulu memang saya
berhenti berfikirlah nak bertengkar bab bayaran kan. Orang kata orang nak bayar, itu dia jawab dengan Allah dekat akhirat nanti. Berapa dia nak bayar kan. Sebab saya nak petikaikan apa yang saya nak buat. Sebab itu saya nak jawab dengan Allah besok. Antara drama-drama yang saya suka, contohnya macam Penggali Kubur kan. Tanah Kubur, Cinta Penggali Kubur kan, dulu sebelum Tanah Kubur. Tanah Kubur ni sepatutnya dia panggil tele masa tu 90 minit punya program yang jadi tu adik ketika tu arwah M. Rajuli kan. Tapi bila nak buat episod, arwah M. Rajuli ketika tu tak berapa nasihat. Jadi nampak Rashid Sibil merangkap penulis, pengarah dan produser drama Tanah Kubur. Dia nampak saya kan mungkin tu boleh ambil alih tugas tu, lalu tawarkan pada saya, dan sekarang ni dah sampai 15 musim, lebih kurang 200 episod. Tanah Kubur ni sebenarnya bercerita tentang matlamat hidup kan, bahawa matlamat hidup kita sebenarnya matilah kan. Semua orang akan mati kan, maksudnya matlamat kita matilah. Maksudnya ke Tanah Kubur lah, satu hari nanti kita semua akan pergi. Bila kita tahu bahawa matlamat kita itu adalah mati, jadi apa yang kita nak isi dalam kehidupan kita, biarlah selari dengan matlamat tu kan. Apa yang dianjurkan oleh Islam terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bila manusia dalam hidup dia melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam, sebab tu bila Tok Adi berhadapan dengan jenazah-jenazah, dia berhadapan dengan macam-macam masalah kan, sebab semuanya engkar kan. Sebab tu bila nak diuruskan jenazah tu, kadang sebelum mati lagi kan, masa tengah sakaratul maut tu pun kan, Tok Adi dah berhadapan dengan masalah. Lepas tu mati, nak mandikan jenazah, dengan air tiba-tiba tak ada, air jadi keruh, jadi busuk, macam-macam masalah. Dah kapan nak bawa ke tanah perkuburan pun kadang-kadang berhadapan dengan masalah, dengan kenderaan tiba-tiba rosak lah, kenderaan tak ada lah kan. Sampai ke tanah perkuburan pun macam tu, dengan ular kan, binatang bisa, lipan, kalajengking kan, tiba-tiba air keluar dengan nanah, macam-macam kan masalah timbul kan. Kadang-kadang Tok Adi dengan orang kampung berdoa, Tuhan makbulkan doa, alhamdulillah kan, dapat disempurnakan jenazah tu sebaik mungkin. Kadang-kadang Allah tak makbulkan juga, nak buat macam mana, terpaksa kebumikan macam tu juga. Nak buat macam mana. Sebenarnya sasaran kita lah Tanah Kubur ni adalah kanak-kanak sebenarnya kan, yang paling penting untuk kita tanam dalam diri orang tu supaya takut kepada dosa kan. Sebab dia image kalau masuk kan, kesan dia lebih kuat daripada apa yang kita dengar kan, apa yang masuk melalui mata lah. Sebagai contoh lah, kalau orang cerita tentang kita tentang sesuatu peristiwa kan, kadang-kadang makan masa 2-3 minggu kita dah lupa dah benda tu kan. Tapi kalau image kita nampak benda tu, kadang-kadang sampai mati kita tak boleh nak lupa kan, sebab kesan itu cukup kuat. Sebab itu kita nak tanam kan dari kanak-kanak tu, supaya satu hari nanti bila dia membesar, dia nak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam kan, dia terbayang kan, takut jadi macam ni satu hari nanti kan. Tapi apa Tok Ali, Dia tak ada ke rasa macam orang kampung tu nampak lagi semua jahat-jahat? dia masalah Ustaz, tak silap saya masuk musim kelima ke musim ke-6, kita pernah bagi cadangan sebenarnya kan. Kita cadangkan dekat Astro, kita kata okey, satu musim 13 episod, tunjuklah 7 balasan jahat, 6 balasan baik kan. Kita bagi tahu dengan masyarakat, jangan buat macam ni, kalau buat macam ni kita akan dapat balasan macam ni. Okey, masyarakat tanya, aku tak boleh nak buat macam ni, aku nak buat macam mana? Buat, tunjuk balasan baik, buat macam ni, barulah dia seimbang kan, dia tak amal makruf nahi mungkar. Tapi masalah TV station ni, dia base pada rating. Dia kata rating balasan jahat tinggi, kalau boleh dia nak semua balasan jahat. Itu masalah kadang-kadang. Bukan apa Ustaz, kawan saya sendiri pernah tanya kan, dia kata Nasir, dekat kampung tu semua jahat ke? Bukan kehendak kita sebenarnya. Kadang-kadang kita terpaksa akur pada kehendak TV station. Dia sebenarnya masalah masyarakat juga. Kadang-kadang masyarakat dia pandang keuntungan duit itu lebih pada keuntungan moral. Pada saya lebih mengutamakan keuntungan moral kan, lebih pada keuntungan duit. Sebab kalau moral rakyat itu bagus, satu hari besok dia akan mengangkat sebuah negara. Begitu juga sebaliknya,
Kalau moral masyarakat itu hancur, rosak, dia akan merosakkan sebuah negara. Itu masalah kan. Sebab tu kita kena melabur sebenarnya untuk keuntungan moral ni. Tapi masalahnya kadang-kadang tak semuanya berfikiran macam tu. Itu masalah yang kita cubalah kan sebaik mungkin untuk menghasilkan kerja-kerja yang dapat memberi manfaat lah kepada masyarakat. Dia sebagai contoh kata macam mana saya sebenarnya berhubung dengan masyarakat lah, macam suara Tok Adi, macam Ustaz Akil cuba nak tiru. Sebab suara Tok Adi dengan suara saya tak sama kan, cara bercakap pun tak sama. Saya laju bercakap kan, Tok Adi dia perlahan kan, dia satu. Kenapa macam tu kan saya pilih kan? Sebab saya sebenarnya nak menggambarkan bahawa Tok Adi ni adalah seorang yang amanah dengan hidup dia, seorang manusia yang jujur dan ikhlas. Sebab apa? Sebab dia adalah seorang penggali kubur. Penggali kubur ni dia bekerja untuk orang yang dah mati. Jadi orang dah mati ni dia tak boleh nak bagi kita apa-apa dah kan. Orang mati nak bagi kita apa dah kan? Takkanlah tiba-tiba kan Tok Adi tengah mandikan jenazah kan, mandi, tiba-tiba jenazah tu kan bangun, dia kata, Tok Adi ni bagi Tok Adi RM100 sebab mandikan saya. Bukan kata orang kampung lagi, Tok Adi pun lagi lidah bukan kan. Maksudnya orang dah mati, dia tak boleh nak bagi kita apa-apa dah. Maksudnya bila kita bekerja tanpa harap balasan apa pun, baru dia kata manusia itu ikhlas kan. Jadi bagi saya Tok Adi ni adalah manusia yang ikhlas. Jadi manusia yang ikhlas ni dia bercakap daripada hati dia kan, suara hati saya panggil lah lebih kurang. Daripada hati dia keluar suara tu. Sebab apa? Sebab kalau manusia dia masih bercakap dengan suara fikiran, maksudnya bila dia nak bercakap dia fikir dulu, aku bercakap ni untung ke rugi. Kalau rugi dia tak bercakap mah. Kalau untung baru dia bercakap kan. Orang kalau dia bercakap dengan suara fikiran ni, bila dia bercakap dia fikir dulu, aku bercakap ni orang suka tak suka. Kalau tak suka dia tak bercakap lah. Kalau dia tahu orang suka baru dia bercakap. Tok Adi tak, orang suka ke orang tak suka ke kan, untung ke rugi dia tak fikir benda tu. Dia kata betul dia cakap kan. Dia maksudnya daripada hati dia kan keluar suara tu. Saya cubalah buat demo sikit, tapi sikit je lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita berdoa supaya dia memudahkan akan urusan kita. Alhamdulillah. Lebih kurang. Tapi penat nak bawa watak Tok Adi walaupun cakap macam tu kan. Sebab nak menjiwai kan manusia yang macam tu bukan mudah sebenarnya. Tapi saya cubalah sebaik mungkin kan. Itu sebenarnya cara kita berhubung dengan masyarakat sebenarnya. Sebenarnya tak semua drama-drama atau filem-filem saya suka. Sebab kadang-kadang saya tak tahu. Tengok skrip macam okey, tapi bila kita buat kan, kena pengarah kepemikiran dia barat kan, agak teruk sikit kan. Jadi nak buat macam mana dah terlibat lah sign kontrak, terpaksa perhabis juga kan. Tapi lepas tu saya kata saya blacklist lah. Pengarah ni kena blacklist kan. Saya tak akan bekerja lah dengan dia selepas tu kan. Lepas tu antara selain pada Tanah Kubur, ada satu drama yang saya suka, tajuk dia Pinggiran. Ini ketika ni Ustaz lebih kurang 15-20 tahun dulu drama ni. Lama dah. Saya berlakon dengan Idan Nirina. Masa tu dia tak kahwin pun lagi kan. Sekarang dia tak berapa nasihat. Okey, macam mana maksudnya orang sini nak berhubung dengan masyarakat? Saya cuba perjelas sikit kan. Okey, drama tu tajuk dia Pinggiran. Tajuk dia Pinggiran. Saya bawa watak orang buta. Idan Nirina ni dia bawa watak orang pekak. Bila orang pekak, dia tak boleh nak kontrol dia punya sebutan sebab dia tak dengar apa yang disebut. Jadi dia punya sebutan tu tak cantik. Macam Pian Habib. Kenal tak Pian Habib? Tak kenal dia penulis satu ketika dulu, kawan karib saya juga. Jadi sebutan dia tak cantik. Tidak boleh. Kenapa? Kan? Jadi dia sebut tu tak cantik kan. Sebutan dia tu tak cantik. Jadi saya ni buta, nikmat saya telinga. Kan? Saya dengar tak cantik, tapi kenapa saya ni suka pada yang tak cantik yang saya dengar. Begitu juga Idan Nirina. Idan Nirina ni dia pekak, maksudnya dia tak dengar. Nikmat dia mata apa yang dia nampak. Kenapa dia suka pada saya? Saya buat buta yang buruk, kan? Mulut pun sengit kan.
Kan? Kenapa dia suka pada yang buruk yang dia lihat? Kerana dua manusia ni dia kenal kualiti manusia sebenarnya. Bukan pada yang kita lihat, bukan pada yang kita dengar, tapi dia letak di pinggir hati. Di situlah letaknya kualiti manusia yang sebenarnya, kan? Itu cara nak berhubung lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang dia ada lembaga penafis filem yang kuasai, kan, apa yang keluar dekat TV. Jadi orang seni ni kadang-kadang dia tak boleh nak cakap segala-galanya. Kadang-kadang ada tapisan. Sebab tu kita, maksudnya kita cari jalan macam mana nak keluar. Tu cara-cara kita communicate lah dengan masyarakat, sebagai contoh. Jadi saya berharap lah, kan, satu hari nanti kata kita dapat menghasilkan kerja-kerja yang dapat kata memberi manfaat, kan, yang menyumbang untuk moral anak-anak muda, terutamanya satu hari nanti. Mudah-mudahan saya segera kembali pada Ustaz. Kom Tok Adi. Pelakon boleh blacklistkan pengarah. Itulah kehebatan apabila insan dah nampak kebesaran Allah daripada kebesaran segala-galanya, tuan-tuan perempuan. Sebab yang kita cari macam malam ni lah Tok Adi, malam ni ada dua benda je. Brosis ada dua benda je. Pertama, kita datang dengan izin Allah ke tak? Dengan izin Allah, kan? Dengan izin Allah. Yang kedua, Allah redha ke tidak? Itu cerita dia. Dah izin, redha. Jadi ada dua benda bro, sis. Pertama, setiap apa amal kita buat, saya ingat diri saya Tuan. Pertama, bila kita buat, Allah izin tak? Alhamdulillah, Allah izin aku datang majlis ilmu pada malam ini. Cantik. Nak balik ke? Dah habis conclusion semua, nak balik tu, satu, kita pohon pada Allah. Cerita ayat tadi lah, wali mardatilah, nak cari redha Allah. Itu puncak segala-galanya, tuan-tuan. Kita buat apa-apa pun sekadar di atas dunia, tetapi tak sampai kepada Allah, maknanya haba'an manthura, jadi debu yang berterbangan. Jadi Tok Adi, Abang Nasir nampak benda ni, tuan-tuan. Itu yang saya nampak digambarkan oleh beliau dalam pengalaman yang cukup lama di dalam bidang industri perfilman negara kita. Tuan-tuan perempuan, bila sebut tadi pasal seni, Abang Nasir sebut menyentuh pasal seni. Macam tadilah, macam Abang Nasir sebut suara Tok Adi. Jadi kita tengok pun, Masya Allah, bagaimana nak menguasai intonasi tersebut dalam set penggambaran tu dengan begitu lamanya, begitu pun cerita make up lagi dan sebagainya. So, maknanya betul-betul menjiwai. Dan itu cakap pelakon ni, tuan-tuan puan, the chosen one. Bukan semua orang boleh berlakon. Mungkin kalau kita balik ke rumah, boleh berlakon dengan bini kita. Itu pelakon yang hebat di rumah lah, di rumah. Tapi dalam layar perak, contohnya Abang Nasir, itu dalam bab lakonan. Dalam bab seni yang lain, Abang Nasir sebut tadi, seni, gelombang, transform. Maknanya dia punya gelombang ni, frekuensi dia tu berbagai cara datang, bro, sis. Antaranya kita kata suara. Kalau Abang Nasir, ainun, melalui penglihatan. Sami'un, melalui pendengaran. Contoh Abang Nasir, imam-imam kita kan, seni tu. Imam tu tinggi. Kita ambil sekarang hari ni, aku jarang cerita bab Bilal dekat surau ni. Hari ni kita nak angkat martabat Bilal. Mana Pak Bilal kita? Oh ni Bilal saja. Ada lagi yang otai gitu. Dua Bilal memang power. Bilal ni, tuan-tuan, saya nak sentuh sikit bab seni. Nampak simple, mudah, pimple jerawat. Jadi maknanya simple. Ambil azan dah habis cerita. Tuan-tuan tahu tak, bila Nabi Isra' wal Mi'raj ni nak masuk bulan Rejab dah, kita nak dah puasa balik dah, nak masuk bulan Rejab, semua orang sonok dengar cerita Isra' wal Mi'raj. Apa yang Nabi dengar? Antara yang Nabi dengar di atas, iaitu Nabi diperdengarkan derapan tapak kaki Bilal ke imam? 2 saat dia sekarang. Semua orang tahu sejarah ni. Bilal tu siapa? Bilal Ibn Rabah. Macam mana Bilal Ibn Rabah ni boleh dilantik? Siapa dia ni? Tuan-tuan, bila azan nak berkumandang, cerita pasal seni, suara, frekuensi suara. Bila azan nak berkumandang, benda ni bukan datang boleh tulis-tulis macam tu, nampak seni. Itu orang panggil ilham. Kalau peringkat dalam sikit orang panggil laduni. Tapi ilham ni
Allah anugerahkan pada dua hamba Allah. Pertama Abdullah bin Zaid, yang kedua Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ketika masyarakat minoritas Islam yang dipimpin oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW nak mencari jalan mana nak panggil orang untuk mendirikan solat. Fikir, dok fikir ni. Ada yang kata buat bunyi semboyan, tak jadi. Macam orang asli je dia lain macam ni, kan? Ada yang bunyi pakai macam bunyi pukulan, gendang dan sebagainya. Ada yang katakan bunyi macam loceng, dah sama macam agama yang lain. Nabi reject. Ni di tepi Kaabah ni. Kau mau bayangkan di tepi Kaabah ni, musyawarah. Macam mana? Tiba-tiba mai Abdullah bin Zaid, mai Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kata apa? Ya Rasulullah, malam tadi aku bermimpi. Kata Abdullah bin Zaid. Umar pun dok kata benda sama. Aku pun bermimpi juga ya Rasulullah. Apa gerangan mimpi kamu? Keluar kalimah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai habis azan punya kalimah, tuan-tuan kau. Ketika itu di sisi Kaabah, melalui mimpi yang didatangkan oleh Allah kepada Abdullah bin Zaid. Rupa-rupanya Umar pun mimpi lirik sama lah, sama. Maknanya tuan-tuan, kadang-kadang kalau orang kata tak boleh percaya pada mimpi pun tak boleh juga. Betul tak? Dalil dia di situ. Sebab Allah anugerahkan kepada insan-insan yang terpilih mimpi yang memberikan suatu petanda sama ada baik atau buruk. Tapi tengok Abdullah bin Zaid yang mimpi tu siapa? Umar. Siapa? Sayyidina Umar. Tengok lifestyle dia macam mana. Cuba tengok anak-anak kita punya lifestyle macam mana. Zaman tu mana ada rebel. Hipster pun tak ada. Tarian sotong tak ada masa tu. Tak ada. Maknanya tuan-tuan, akhlak Abdullah bin Zaid adalah seorang insan pemuda yang mempertahankan tubuh Rasulullah daripada terkena panahan tombak dan juga lembing-lembing pedang-pedang kaum kafir Quraisy di Jabal Uhud, di medan Uhud. Siapa? Abdullah bin Zaid. Bila watak dia macam tu, Allah anugerah dia mimpi pun boleh menjadi suatu petanda yang baik. Jadi anak muda hidup cara hidup yang sihat. Bak kata Abang Nasir tadi, kita nak bagi orang sihat, akhlak rohani, makanan sihat, tak usah nak cakap. Tanya Abang Boceh, dia tahulah. Itu sihat. Tapi nak gambarkan kesihatan dalaman ni. Maka itu yang dikatakan tadi, Allah beri ilham pada orang. Apatah lagi tuan-tuan perempuan yang bermunajat, makcik-makcik datang berkerusi, apa datang juga ke surau berjemaah makcik ya. Pasal apa? Allah tak pandang, Allah pandang, dan Allah beri kemudahan insya-Allah secara ilham yang baik kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan perempuan, bila Rasulullah dengar kalimah ni, inilah dia kita azan tadi. Maka time untuk melaungkan azan. Bila time untuk melaungkan azan, tuan-tuan, sepatutnya orang yang mimpi itulah pergi melaungkan. Dia dapat mimpi itu. Patutnya siapa? Abdullah bin Zaid dan juga Umar bin Khattab. Tiba-tiba Rasulullah tak pilih dua ni yang memberikan buah fikiran tersebut. Rasulullah pilih apa? Hitam, pekat, likat, berkilat, rambut kerinting. Orang tak kenal pun. Siapa bilang Abdul Rabah? Seorang Arab, orang Habsyah. Saya benda silap. Orang Habsyah. Orang Habsyah. Orang tak kenal, from nowhere. Siapa bilang ni? Dah hamba abdinya. Tuan-tuan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzil man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Zikir yang tuan-tuan puan baca lepas solat setiap fardu itu, itulah dalil menunjukkan Allah layak menaikkan seseorang dan Allah layak menjatuhkan seseorang. Dan hari itu di sisi Kaabah, waktu nak melaungkan azan, Allah permudahkan kepada Rasulullah melantik bukan Abdullah bin Zaid, bukan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar Khattab orang pangkat tinggi, Abdullah bin Zaid pun seorang pejuang yang bagus, tapi Allah meletakkan Bilal from nowhere, menunjukkan Islam tidak ada kasta-kasta. Islam tak ada kasta-kasta. Kalau seorang dapat brief, semua dapat brief. Tak ada kasta-kasta. Minyak naik pun tak apa. Tapi yang saya nak bagi tahu, datang Islam, dia samakan level semua. Macam kita pergi Mekah lah makcik.
Kadang-kadang tak kena. Itu menteri, ni yang berhormat, ini ahli parlimen, ni sultan. Sultan tu mungkin lain sikit lah. Dia adalah dia punya pengawal kan. Tapi yang lain-lain kita tak kenal pun. Wahai orang kaya. Harta semua ada. Dia dia dalam negara, luar negara, dalam laut, luar laut, semua. Hadirin hadirat, saya nak bagi tahu, Rasulullah kata, Bilal, kau panjat Kaabah, kau laungkan azan tu. Bayangkan Bilal naik, kaum kafir Quraisy tengok. Rupanya aku dihidupkan oleh Tuhan lagi untuk aku tengok gagak ni, gagak hitam ni boleh panjat Kaabah dan melaungkan azan. Orang tu macam perli. Bilal, siapa dia ni nak pergi naik atas Kaabah? Kaabah kan dia perpuja semua dululah, berhala semua tu kan, ada idol. Tapi saya nak beritahu tuan, azan Bilal sampai hari ni tuan-tuan, itulah pertama kali di dunia dilakukan azan. Sampai hari ni, kalau dekat Seri Penara, siapa nama? Amin. Orang tak panggil Amin, Bilal Amin, betul? Maknanya kalimah Bilal itu diletakkan di hadapan. Sedangkan sepatutnya tugas Amin ialah seorang muazzin. Muazzin ni tukang azan, bukan Bilal. Tapi sebab barakah nama Bilal, sampai sekarang Bilal mana yang ada tadi sedap benar ke dengar? Itu Bilal Abu tu katanya. Contoh, Bilal Abu, nama Pak Abu, Bilal Abu. Orang ambil barakah nama Bilal. Sama nama Tok Adi, barakah. Buat kerja Islam jadi barakah. Mana-mana Tok Adi. Oh, terbayangkan buat kebajikan pada fastabiqul khairat. Tuan-tuan, jadi orang azan, maksud saya sebenarnya nak corner ke sini. Kita hari ni azan macam mana? Azan bukan benda main. Ini datang daripada Allah. Maka laungkan dengan betul. Saya duduk di Georgetown, mana sih kita biasa buat dekat Penang sekali forum kan. Kadang-kadang duduk dekat town tu, Jalan Penang Road, Masya Allah, macam-macam lah. Macam-macam ada. Ada masjid Punjabi, ada masjid India, ada masjid Achin Street. Bila masuk je waktu, bayangkan dia punya seni azan tu. Kalau masjid Melayu Aceh, kampung Aceh biasalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa kita dengar gitu. Kalau masjid pula, apa nama? Masjid India pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu memang style itu. Masjid di Pulau Pinang. Masalahnya tuan-tuan, pelancong ramai. Lalu kalau masjid tu Masya Allah, bayangkan, oh masuk waktu azan lah. Azan ni pula dia macam-macam tu Bik. Azan ni tak di sepanjang perjalanan kita lah kan, kecil-kecil ni. Aku dia tengok ada satu hari tu kan, Bilal, Ustaz, saya azan. Sila. Dia pergi kat mic tu, tangan satu atas, satu bawah. Kau ingat kan aku nak tak, dia punya memang dia sengit. Dia punya frekuensi gelombang tu hanya boleh keluar bila dia macam tu je. Kalau macam ni tak ada. Macam ni tak keluar dia. Macam ni keluar. Kita tengok, hui, macam Cik Man. Ini mesti power. Dah macam ni. Kita tunggu dia pun keluar. Allah. Keluar tu kat Allah. Astagfirullahaladzim. Bukan apa. Nak budak pun gelak. Kan? Berapa ramai dekat Ipoh dulu Perak terlalu kerap dalam radio tadi, dalam radio. Allah. Maknanya perlunya stesen radio tu orang yang beragama. Kalau pengarah stesen radio tak beragama, dia biar Allah sampai ke mati. Baru ditegur, ubah. Sekarang dah cantik dah. Itu perlu kepimpinan yang faham agama. Tidak dia Allah. Dia kan Allah, kan dia Allah begitu kan. Allah. Jadi azan ni seni dia. Ini bukan saja-saja letak ni, supaya kita dengar not suara kita. Contoh tuan letak kan begini.
Dengar note suara kita setakat mana, dia punya pitch. Tahu sumbang mambang kat mana. Tapi tak tahulah dia macam ni kan. Ada satu tu pegang hidung. Allah. Macam terampik kan? Dia punya note kat situ tu. Allah. Saya hidung tu Adi tak apa kan. Tuan-tuan, seni tadi nampak azan. Pernah dengar dolah gila azan? Dolah gila azan waktu 10 pagi. Apa dia buat azan 10 pagi? Satu ketika di satu kampung, dolah gila azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia main-main mic. Ketua kampung turun, JKK turun, imam turun, Bilal memang turun lah, turun. Siapa nak? Pukul 10 azan. Oh, keluar-keluar tengok dari jauh, tingkap jauh, sayut-sayut nampak dolah gila dengan Allah. Orang kata, dolah hang ni apa ni? Pukul 10 azan, nampak pukul 10. Dolah balik ni. Tadi azan subuh betul-betul ada 2 orang datang. Ni azan tak betul, ramai datang. Siapa yang gila ni? Azan betul ya, orang tak datang. Azan tak betul, ramai datang. Ninja ramai datang. Konon-konon nak menyelamatkan keadaan. Lala dolah gila sapu balik, punchline balik dia kata. Azan betul 2 orang datang. Aku azan tak betul, ramai datang nak semayang. Tuan-tuan, seni azan. Ingat, para Bilal adalah orang yang panjang lehernya di akhirat kelak. Korang jangan bayangkan hadis ni panjang leher macam Afrika, letak benang tali-tali panjang. Bukan. Panjang leher maknanya menurut tafsiran hadis, mereka ini Bilal-Bilal yang ikhlas ini, Allah akan beri dia banyak panjang kebaikan dia di akhirat kelak. Selagi mana Bilal melaungkan azan, sampailah didengari oleh siapa juga yang hadir datang, selagi itu pahalanya tidak putus-putus. Jadi adik-adik, nak jadi Bilal tak? Nak kan? Selagi mana nak orang dengar suara kita, datang. Begitulah. Nak buat apa-apa pun, buat sungguh-sungguh macam mana Tok Adi buat. Sungguh-sungguh nak tanam jenazah. Walau sukar, macam mana kita mesti teruskan. Sebab itu adalah merupakan fardu fardu kifayah. Cantik. Bukan fardu tak payah, fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ni, satu saya nak pesan pada tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perasan tak? Baik di kampung, di taman, baik di mana-mana, Abang Nasir, bila ada satu jenazah, kita tak heran budak-budak muda boleh tolong angkat jenazah daripada dalam rumah pergi bawa tempat permandian jenazah. Yang tukang mandi siapa? Tukang pemandi jenazah lah. Habis tu budak muda datang balik, angkat, letak balik di pembaringan, dikain kafankan. Bila dah dikain kafankan, pemuda tadi juga yang sadar-sadar ni angkat bawa pergi mana? Ke masjid. Sampai di masjid, Tuan Imam nak letak ke mana Tuan Imam? Letak di tengah-tengah tu kepala macam ni juga. Okey, bawa. Dah letak tuan-tuan jenazah, maka masalah yang berlaku dalam negara kita, bila jenazah dah diletak di dalam kat mihrab tu, apa yang berlaku? Saluran 1 masuk, saluran 3 keluar. Nampak? Cepat tangkap. Kan? Saluran 1 yang masuk, saluran 3 banyak keluar. Faham ke korang ni? Maknanya remaja, dia dah ambil tugasan letakkan jenazah tadi. Maka datanglah otai-otai masih berbisa untuk menyambut kehadiran jenazah, untuk jadi imam, makmum, untuk disolat jenazahkan. Otai ada 2. Satu otai yang masih berbisa, satu otai masih berdosa. Jadi kita nak otai masih berbisa. Datang otai, dia tengok, okey semua. Tuan-tuan, masalahnya Akademi Fantasia, mentor yang Portugi ni, dia orang duduk ke bawah. Tak solat sekali je. Tadi gua dah bawa dah, babe. Gua dah bawa dah. Nanti gua dah selesai semua, panggil gua angkat bawa terus pergi pusara amanah. Maknanya dalam bab solat mereka tak nak bersama. Pasal apa? Pasal apa? Sebab kita tak tahu atau tak ambil tahu macam mana cara nak solat jenazah. Itu je. Walhal solat jenazah yang solat paling mudah sekali dalam dunia, tuan-tuan.
Tapi yelah, ia juga kadang-kadang tok-tok guru mengajar pun kadang-kadang bila nak menyempurnakan suatu peribadatan, kadang-kadang sampai budak-budak ni baru datang. Dia kata, okey, adat pun kalau kita nak solat jenazah yang pertama sekali, daklah kamu berniat. Nawaitu hadzal maiti atau usolli hadzal maiti. Kita pun berniat bahasa Arab. Tak pening kepala budak tu. Hadzal maiti arba'a takbiratin fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kan panjang itu belum start lagi baru niat tu. Dia dah pening kepala dah. Alamak, macam ni. Tak boleh ingat ni. Jarang guru kata, hang dah ambil sembahyang, okey duduk dalam saf 3 saf elok-elok, baca niat macam mana? Sahaja aku sembahyang atas ini mayat kerana Allah Ta'ala. Sudah. Sahaja aku sembahyang atas ini mayat kerana Allah Ta'ala. Kalau cantiknya, sahaja aku sembahyang atas ini mayat fardu kifayah bagiku 4 kali takbir mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu cantik. Tapi senang. Susah sangat. Sampai langsung tak nak sembahyang kerana benda-benda yang remeh-temeh ini. Diri bersama satu saf, terus cakap sahaja aku sembahyang atas ini mayat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apa nak baca ustaz? Kata orang Perak, bacalah Fatihah. Baca Fatihah. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca Al-Fatihah. Habis. Itu takbir yang pertama. Takbir yang kedua pun nak buat. Jangan kau bantai rukuk pula depan mayat tu. Pernah berlaku bro. Tengok anak dia berjanggut sikit kan, orang kata tolak jadi imam. Sekali anak dia dah takbir pertama cantik lah, takbir kedua Allahu Akbar. Yang pening makmum dekat belakang. Imam-imam pun sangkut sekali, pasal makmum kena ikut imam. Imam dah rukuk, makmum pun macam mana ni, macam berak dan lalang lah, macam berak dan lalang, nak turun tak turun, nak turun tak turun. Wah dah tahu dah. Tapi pasal itu imam kena ikut lah. Tu yang buat Jawa tu lalang keluar kali. Buat lama juga, dah lama dah 70 tahun dah menyolatkan jenazah orang tapi enggak ada rokoknya ni nak. Ini mengapa? Ini kok ada rokoknya ni kata. Ini belajar di mana ni kata. Budak tu kata, wah, kita belajar ni kan kena habis wak. Kita belajar kena habis. Kita belajar kena habis wak. Wak ni, wak tahu tak siapa yang meninggal tu? Yalah mak engkau tu semua yang imam suruh engkau jadi imam terus. Pasal dia mak saya lah, wak, saya kena rukuk sikit bagi hormat. Saya tak suruh wak ikut. Lala wak goreng kepala. Yalah aku ikut orang bodoh, aku pun bodoh juga. Wak jadi bodoh. Dah ada ilmu, ikut pegang lah. Pada ilmu dia pergi ikut orang. Tuan-tuan. Jadi, rakaat pertama, takbir pertama, Al-Fatihah. Lepas tu takbir kedua. Allahu Akbar. Imam kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa nak baca? Tuan-tuan, apa nak baca? Selawat. Nampak? Semua kaki sembahyang. Selawat Nabi. Tapi kadang-kadang Tok Guru dia kata, maksudnya takbir kedua tu kita bacakan selawat Ibrahimiyah kata. Pening kepala budak tu. Selawat Ibrahimiyah mana pula ni? Nabi Ibrahim ni selawat ni kata. Dia belum berfikir. Dah panjang pula. Rupanya selawat Ibrahimiyah tu selawat kita tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tapi bila disebut hendaklah kamu membaca selawat Ibrahimiyah. Otak Ibrahimiyah ni lain macam ni. Sebenarnya kalau susah panjang-panjang Allahumma salli ala Muhammad cukup. Takbir kedua Allah, lepas Al-Fatihah tadi Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Cukup bro. Tunggu imam angkat takbir. Yang ketiga Allahu Akbar. Nak baca apa tuan-tuan? Doa untuk jenazah. Kalau jenazah lelaki Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau jenazah perempuan Allahumma ghfir laha warhamha. Simple saja. Ustaz payah, ustaz panjang juga tu. Allahumma ghfir lahu. Cukup. Perempuan Allahumma ghfir laha. Kalau panjang warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulha wasi' mudkhala. Oh, ustaz belengkol ustaz. Oh, what the fish kata. Pening kepala dia.
Dia buat apa? Agama bukan nak memeningkan orang. Kita nak menjalankan fardu kifayah tadi. So ambil yang wajib-wajib. Dan itu takbir ketiga. Takbir keempat tuan-tuan, Allahu, lepas tadi kan doa pada jenazah, Allahu Akbar. Apa Ustaz nak baca? Baca apa benda lagi? Salam lah. Salam lah. Takbir keempat salam. Kalau di Mekah salam. Kita di sini ambil Imam Syafi'i punya ikutan, maka ada doa sunat di situ. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu kita baca, ada panjang lagi. Tapi kalau tak nak baca pun tak ada masalah. Tunggu imam bagi salam, kita pun bagi salam. Kan mudah. Tuan-tuan, barang siapa tuan-tuan bawa jenazah macam Tok Adi, start daripada rumah, iring, tak tahulah berapa punya pahala kalau nak kira menurut riwayat hadis yang sahih. Iaitu Nabi kata, siapa bawa jenazah, iring jenazah sampai ke pusara aman, sampai ditanam dan dia solatkan jenazah tu, dapat 2 qirat. 2 qirat ni apa 2 qirat ya Rasulullah? 2 qirat adalah 2 jabal, 2 gunung. 2 gunung punya pahala babe. Dosa kita memang menggunung. Nak cover lah ni. Tapi bila orang tak tahu, bro, lu semayang lah dulu, nanti gua angkat lah. Bila angkat bagi gua. Angkat memang kerja orang. Kan? Jadi maknanya kalau semayang, tak apa, kau semayang dulu. Jadi dia lupa. Sebab Nabi kata, kalau siapa mengiringi jenazah saja, dia tak solatkan jenazah tadi, maka dapat 1 qirat saja. 1 qirat, 1 gunung saja. Sedang kalau harta tuan-tuan, mustahil kita nak 1 gunung. Kita nak lagi 1 gunung kan. Ini pahala Allah bagi. So, orang muda kena ingat bahawasanya solat jenazah itu mudah. Jangan diperpayahkan. Agama ni mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Faham begitu? Jangan sampai kita berat. So, remaja ramai tak nak follow ni. Pasal apa? Bila orang nak buat perfectionist, dia nak buat perfect. Bila nak buat perfect tuan-tuan, mana ada kita semayang khusyuk? Dulu tuan-tuan semayang, Masya Allah, ni patuk ayam punya. Sekarang lah baru ada sikit kot lah kan. Kot itu masing-masing lah kan. Kot lah ada sikit. Itu pun kadang-kadang Allah Akbar ketisku juga kadang-kadang. Kejayaan juga dia. Masuk dalam balik bila rukuk. Sampai Allah dah. Ingat Allah balik. Itu sebab kita kena faham apa erti kita bersolat. Jadi tuan-tuan perempuan, begitulah seni-seni tadi. Bak kata tadilah tuan-tuan perempuan, bak kata tadi ikan kembung, ikan tenggiri sambil berenang tersangkut di pukat. Bila kita tertengok je Tok Adi, baru teringat kubur dah dekat. Tanda-tanda dah dekat tu Tok Adi. Mata dah kabok, gigi dah gogok, kulit pun kendok, uban berterabong, dengar kuliah pun tidur. Siap meleleh ayak liok. Tok sah duk gatai pungkok, nak tambah orang dapur. Makan pun hanya bubuk, tulang belakang pun dah lentok, jalan derah jatuh tersungkok, duk lama kebeh pungkok. Tu tanda kita dah dekat dengan lubang kubur. Nah, sebelah lubang kubur ada siapa? Inilah orang dia. Jadi Tok Adi nak cerita pasal pengalaman. Saya rasa mana-mana pergi pun dia orang akan nak tahu behind the scene punya cerita. Kebanyakan orang nampak cantik, dia orang tak tahu macam mana di belakang pentas, di belakang penataan tu semua sebenarnya hanya Allah yang tahu. Sebab itu orang-orang filem ni, dia once dia menjadi ahli seni negara, dia susah. Dia nak patah balik. Dia nak patah balik tu bila-bila masa je tuan-tuan. Hari ni kita tengok Zul Yahya hijrah. Zul Handy Black hijrah. Siapa lagi? Siapa? Ali Ekspedisi, Syam Kamikaze, Adam Corey. Banyaklah. Kalau perempuan pula, siapa yang dulu tak bertudung sekarang bertudung? Ella kan? Ella Aura nampak? Ella pun bertudung. Azwan Ali pun bertudung. Tak, dia menggayakan tudung kan. Pasal dia style dia kan. Tapi nak cerita tuan-tuan, begitulah hakikat kita. Behind the scene dalam kita sama ada memperjuangkan sesuap nasib di dalam industri, dalam kehidupan kita melalui industri seni, ataupun memang hakikatnya memang itulah jalan dakwah bagi kita. Sebab saya faham tuan-tuan, harta ni 3 tak.
takhta, harta, wanita. Tiga-tiga tak buat balik. Tapi benda ni lah yang memang perlu kita berhati-hati. Ada orang lepas takhta, dia lepas dengan harta, dia tak lepas dengan wanita. Ada orang lepas wanita, lepas dengan harta, takhta dia tak boleh nak lepas-lepas kan. Macam-macam orang buat, dia buat tahu je kan. Yang ketiga, ada orang rasa macam harta tu lah segala-galanya. Ada orang cakap tu Ali, dia kata, ustaz apa ni, saya tak ikhlas lah ustaz, harta ni biasa lah, Allah bagi pahala banyak. Tuan-tuan, kita duduk atas dunia. Dunia ni mainannya wang ringgit. Untuk menjaga kesihatan pun perlu ada wang ringgit. Untuk bergerak perlu ada wang ringgit. Sebab itu saya katakan, harta tu dicari tak apa, tapi untuk dunia. Jangan harta letak di hati, hati akhirat. Memang tak ada duit tak akan bawa mati, tapi tak ada duit rasa nak mati. Setengah orang lah, dia rasa duit tu jadi Tuhan dia. Sedangkan kenikmatan untuk buat amar ma'ruf nahi munkar, ini tanya orang sini. Sebab itu kita nak tanya kadang-kadang, kita nak buat ni benda nak cari redha Allah, tapi kadang-kadang jadi berbagai-bagai persoalan di minda masyarakat. Ada yang mungkin kadang-kadang Tok Adi nak buat scene tersebut diganggu gugat. Ada yang kadang-kadang mungkin berfikiran, korang ni tak ada buat kerja lain ke? Asyik bawa kamera atas kubur. Tak cukup lagi malaikat muka dan nangki nak tanya pakai kamera kat bawah tu. Korang nak bawa lagi dengan set semua atas penggambaran kubur ni. Ini semua. Jadi mungkin ini berlaku. Wallahualam. Tok Adi ada jawapannya. Silakan Tok Adi. Muslimat sekalian, biasa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang kita memang kadang-kadang kita saling tidak memahami antara satu sama lain. Macam saya perkatakan tadi lah, apa yang ada di sekitar kita, mahu tidak mahu dia tetap memberikan kesan atau mempengaruh. Kalau di sekitar kita adalah benda-benda yang tidak baik, benda-benda kotor, maka tidak baik dan kotor itu mempengaruh. Saya cuba nak berkongsi satu pengalaman. Saya suka bermuzakarah, bertukar-tukar pandangan. Satu hari dekat Taman Melati, rumah abang saya, ada satu kedai mamak. Saya selalu dengan kawan-kawan bersembang-sembang dekat kedai tu. Satu hari kawan saya datang bawa budak baru saya tak kenal. Saya pun tanya dengan budak tu, minta maaf dia. Abang saya tanya, dia kerja apa dia? Budak tu tersipu-sipu tak nak bagi tahu kan. Kita bagi tahu dia kerja apa. Dia kata, saya kerja biasa bang. Yalah, kerja biasa tu kerja apa dia? Dia sipu-sipu last sekali dia bagi tahu juga. Dia kata dia tukang masak. Seolah-olah dia malu, dia nak mengaku dia tukang masak. Lalu saya beritahu dengan dia, saya kata, adik tahu tak tugas adik ni tugas besar. Bila dia dengar tu dia terlopong. Mungkin tak ada siapa pernah perjelas pada dia kan. Saya ni pandai pun saya tak reti sangat, tapi setakat yang saya tahu saya cuba kongsilah dengan dia. Saya kata macam ni dia, adik tukang masak dekat satu restoran. Satu hari berapa orang datang makan dekat restoran tu? Kita letaklah satu hari 100 orang datang makan dekat restoran tu. Bila adik masak nasi goreng tu kerana Allah yang Maha Suci, maka sucilah makanan tu. Apabila makanan tu suci, dia akan menyuci orang makan sekejap lagi. Kalau satu hari dia dapat sucikan 100 orang, tak besar tanggungjawab tu. Tapi kalau dia masak kerana RM4.5, nak jual sekejap lagi, dia menyebarkan kekotoran hidup. Beza dia tanpa niat je. Kan? Niat tu kita nak perbetulkan lillahi ta'ala kan. Barulah dalam kehidupan kita menyebarkan kesucian dalam hidup. Dan sebaliknya kalau kita buat kerana lain, maka kita menyebarkan kekotoran hidup. Begitu jugalah kerja saya kan, sebagai orang seni kan. Saya cuba menzahirkan kerja pertama sekali kata dengan niat yang betul. Lepas tu pelaksanaan dia berpandukan kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi masalah kat situ selalu sangkut Ustaz, tentang pelaksanaan tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang saya perkatakan tadi, kadang-kadang atas kehendak TV station kan. Jadi diorang nak benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita terpaksa ikut kan. Kalau kita tak nak ikut, kita biar suruh orang lain buat, takut jadi lebih teruk kan. Nak tak nak kita terpaksa juga compromise lah dia panggil kan, bertolak ansur supaya sikit-sikit kita dapat buat apa yang kita nak satu hari nanti kan. Pernah lah saya cuti tak silap saya dekat Kuang, kena halau masa dekat kubur kan.
tengah set kamera apa semua, sekali ada orang kampung datang, dia kata, "Weh, pergi, jangan syuting kat sini. Ini maksiat ni." Sabar je lah kan, nak buat macam mana kan. Dia sebenarnya pada pandangan saya bahawa kita dilahirkan di dunia ni, setiap manusia ni dia panggil pengkar. Tahu tak pengkar? Pengkar tahu tak orang? Pengkar ni tinggi rendah. Kan, maksudnya kita dalam hidup ni kadang-kadang kan kita pengkar, maksudnya tinggi rendah kan, tak seimbang. Jadi kita memerlukan orang lain untuk menampung kan kekurangan kita. Maksudnya kata macam saya, suruh buat bendang saya tak reti kan. Jadi kalau orang bendang tak tanam padi, saya tak boleh nak makan beras. Jadi kalau saya berseni saja, maksudnya saya mati kubulur satu hari nanti kan. Perlu ada orang menampung kelemahan saya tu kan. Maksudnya kita saling memerlukan antara satu sama lain kan. Macam saya pernah bersara 2 tahun saya tak mau berlakon. Sebab apa? Sebab saya kecewa dengan sistem yang ada. Saya kata saya tak boleh nak communicate, jadi saya ambil keputusan baik saya bersara, saya buat kerja lain yang mungkin memberi lebih manfaat kan. Berapa tahun? 2 tahun. Saya mula balik drama Cinta Mengali Kubur. Itu pun pertama masa ditawarkan nama PM tu apa? Jonen. Dia kata, "Bang, saya nak offer abang drama." Saya kata, "Minta maaf Jonen, abang dah bersara lah. Cari pelakon lain lah." Lepas tu pengarah dia tak puas hati, apa Jinggo, suami Sheila Rusli kan. Dia kata, "Nasir," dia kata, "aku ikhlas," dia cakap, "tapi kalau kau rasa benda ni mudaratkan kau," dia kata, "aku faham." Bila dia sebut ikhlas tu hati saya tersentuh kan. Saya turun KL lah sebab saya menetap kat Kedah. Saya kahwin orang Kedah. Saya sebenarnya arwah mak saya berasal dari Negeri Sembilan. Arwah ayah saya orang Pakistan. Saya campur sebenarnya, darah campur. Dia nak ikutkan nama saya sebenarnya Nasir Khankhil bin Khankhil. Itu keturunan lah, Nasir Khankhil bin Bilan Khankhil. Itu keturunan dia Pashtun. 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 Masih boleh. Tak boleh sebab duduk dalam keluarga Melayu kan. Satu abur Pakistan tak reti. Lepas tu saya bermula balik dengan Cinta Mengali Kubur kan. Lepas tu saya datang KL baca skrip, ada kelemahan yang kita rasa boleh repair kan. Saya setuju lah. Lepas tu PM dia call saya, kata, "Bang, berapa bajet abang?" Maksudnya berapa saya nak untuk drama tu lah. Saya kata, "Minta maaf Kak Jonet, abang saya terima atas cerita ikhlas. Kau tak bayar 1 sen pun abang saya kena buat juga kan. Tapi Alhamdulillah kalau orang nak bagi, kata Allah nak bagi abang saya rezeki kan." Sejak pada tu memang saya tak pernah petikai berapa orang nak bayar lah kan. Sebab yang saya petikai apa yang saya nak buat. Sebab itu saya nak jawab dengan Allah besok. Orang nak bayar, itu dia jawab lah dengan Allah. Dia nak bayar saya 1 sen, dia jawab dengan Allah pasal apa bayar 1 sen kan. Yang kita petikai benda orang lain jawab pasal apa kan. Masalah dia Ustaz, sampai satu masa tu orang bayar saya kan, memang tak masuk akal lah kan. Memang tak masuk akal. Saya tak kisah kan, itu kau jawab lah dengan Tuhan nanti kan. Malas nak fikir bab tu. Last kali kawan pelakon datang jumpa saya, dia kata, "Nasir," dia kata, "engkau dah banyak menang award." Dia kata, "Kalau kau ambil harga macam tu, aku yang tak menang award, aku nak ambil harga berapa Nasir?" Ya? Saya tersentak juga sebab saya rosakkan market pelakon kan. Rasa bersalah juga kan. Rupanya dalam hidup ni kita nak ikhlas pun orang tak pernah bagi. Orang ambil kesempatan atas keikhlasan kita tu kan. Itu masalah kadang-kadang. Itu. Tapi yalah, yang penting macam saya cerita tadi lah kan. Saya cuba perbetulkan niat lillahi ta'ala supaya kata kesan hasil kerja ni dapat memberi manfaat yang baik lah kepada masyarakat kan. Macam tu lebih kurang kan. Dan kita sama-sama sebenarnya cubalah kan untuk melaksanakan, maksudnya macam saya katakan tadi, menyebarkan kesucian dalam hidup kan. Bukan sebaliknya menyebarkan kotoran dalam hidup. Satu hari nanti kita dapat mengubah kan. Satu benda yang nampak Nasir Alhamdulillah, filem Dalam Kubur setidak-tidaknya mengubah minda masyarakat daripada takutkan hantu kubur kepada takutkan sisaan kubur. Ya, betul. Kan? Ataupun perkataan yang kita kata antara takut pada hantu dengan Tuhan. Mungkin Nasir ada penjelasan di sini. Dia sebenarnya sekarang ni pun saya sedang menjalankan satu program. Dah buat pun kertas kerja, kita nak submit dekat Ketua Menteri, di mana Ketua Menteri Pulau Pinang. Sebab nak mula dekat sana. Saya dengan Ustaz dekat yang mamak ni apa nama? Lupa. Syahul Hamid kan.
Ya, program tu idea saya sebenarnya pada permulaannya. Tajuk dia apa, Cintai Kubur. Kan? Di mana dekat program tu kita buat 2 hari khusus. Hari pertama tu kita buat daripada ambil air semayang sampai dia boleh buat tali ringkas. Hari kedua tu khusus daripada mandi jenazah sampai ke liang lahat, kan? Sempurna semualah, kan? Sebab apa? Sebab kita nak tarik anak-anak muda, kan? Sebab anak-anak muda ni bagi kita, kalau lagi kita tegur, lagi dia buat. Jadi kita dekatkan dengan program kematian supaya dengan tanpa dia sedar, satu hari besok dia berubah dengan sendirinya macam tu, kan? Yalah, bila dia nak uruskan jenazah, kan? Dia tengok orang aksiden, kan? Pecah kepada takkan, yes, kan? Kita harap dengan sendiri dia akan berubah, kan? Kita buatlah program-program macam tu. Dan saya sebenarnya sedang merancang ada 2 perkara sebenarnya. Satu dokumentari, ya. Dokumentari itu tajuk dia Tokoh Islam Kedah. Itu idea saya juga sebab saya nak mengangkat hero, kan? Sebab kalau kita tak ada hero kita, anak-anak kita ni dia akan import hero daripada luar. Jadi bagi saya hero kita ni biarlah dari segi pemikirannya, dari segi akhlaknya hampir dengan Rasulullah SAW. Jadi siapa dia? Tokoh-tokoh Islam satu ketika dulu yang memperjuangkan Islam di negeri Kedah, kan? Kita angkat jadi hero supaya akan jadi rujukan, kan? Contoh dan teladan untuk generasi muda terutamanya untuk dicontohi satu hari nanti mudah-mudahan. Cuma kita tengok sekarang ni, orang barat dia lihat Islam di barat. Tu nampak Islam di barat. Contoh simple je, tuan-tuan. Cuba tengok Marvel Comic. Marvel, tahu tak? Marvel Comic tahu kan? Apa superhero semua, kan? Antara superhero yang terkenal sampai sekarang orang tahu Spider-Man. Tak sedar pun Spider-Man tu manusia labah-labah ini. Labah-labah itu sendiri menyelamatkan Rasulullah dalam peristiwa Hijratul Rasul di Gua Hira itu. Di Gua Thur, maaf saya, di Gua Thur. Jadi nak cerita tuan-tuan dan puan, orang barat tahu binatang yang membantu perjalanan hijrah Nabi, maka diletakkan labah-labah Spider-Man. Tapi kita buat cicak man. Cicak man ni yang jahat, dia berbunyi dalam gua tu. Nasib baiklah Allah tutup pendengaran, kan? Golongan musyrikin Mekah yang nak serang Nabi. Cicak bila ada orang kat dalam dia berbunyi. Jadi dajjal cicak ni dia berbunyi pula. Labah-labah duk cover kat depan sarang. Buat sarang. Mana orang tak boleh. Rumah yang paling lemah sekali rumah labah-labah. Menunjukkan Allah nak alih pandangan mereka. Allah perintahkan labah-labah buat sarang. Bom pati semua ada cerita. Tapi nak ceritanya, orang kita ambil labah-labah ataupun cicak untuk jadi superhero. Itu contoh yang halus. Cukup halus, tuan-tuan. Sama dalam bab seni yang lain, sama je. Kalau kita tengok betapa halusnya dalam budaya-budaya yang dibawa. Dia contoh kadang-kadang kita tak sedar. Contoh kita tengok filem Dracula. Dalam filem Dracula ni, bila kita tengok, dia kata salib tu ada kuasa, kan? Pontianak Dracula ni, kan, bila kena salib tu dia akan takut, atau dia takut pada holy water tu dia akan terbakar, kan? Bila heroin dalam filem tu, di pertengahan filem sebagai contoh kan terjatuh salib, kita kadang-kadang seolah-olah cepat-cepat ambil salib tu, kan? Bayangkan di mana situ dia dah kalih kita punya akidah, kan? Merosak, kan, kitanya. Itu yang kata filem-filem daripada luar, itu yang banyak sebenarnya lebih banyak merosakkan daripada membawa manfaat lah kepada akidah masyarakat utamanya. Itu yang kita cuba nak lawan sebenarnya, unsur-unsur daripada luar untuk menghasilkan kerja-kerja yang selari lah dengan apa yang sepatutnya yang dikehendaki oleh Islam, ya, selagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah saya nampak malam ni ramai, banyak datang. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Alhamdulillah. Yang paling penting tuan-tuan puan, kita masih ada 300,000 orang yang masih ada di hadapan kita, insya-Allah. Yang paling penting kita tak nak kami berdua je cakap. Kan? Kata santai, kan? So kita nak ajak sesiapa yang mungkin merindui Tok Adi sebenarnya. Mungkin pernah berdoa, ya Allah aku nak jumpa lah Tok Adi, aku nak jumpa Abang Nasir. Setakat jumpa silaturahim bagus. Cuba kita tanyakan soalan ataupun nak berkongsi sesuatu yang selama ini terbelenggu dalam pemikiran. Mungkin ada sesuatu yang nak diajukan kepada
Abang Nasir, dipersilakan insya-Allah. Jadi supaya kita ni ada dua hala tuan-tuan dan puan. Sebab saya yakin dalam takkanlah 300,000 orang tak ada satu orang punya soalan. Punya ramai orang tak ada satu soalan pun tak ada kan. Jadi kena ada satu soalan untuk diajukan pada Abang Nasir. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sebab kita ambil kesempatan ni tuan-tuan dan puan, kita ambil kesempatan ni sebab mungkin bukan senang nak bertemu balik. InsyaAllah. Ada sesiapa yang nak bertanyakan soalan dan sebagainya? Mikrofon ada pada Abang Rizal kita insyaAllah. Ya, Tuan Syekh kita berbaju hijau di belakang. Sunnah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Silakan nama abang dan teruskan dengan tanya insyaAllah. Tu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hussein dari Kampung Pandan. Malam ni juga kebetulan saya kuliah tadi di masjid. Masya-Allah, Allahu Akbar. Masjid Awam. Terima kasih Dengan datang. ada Ustaz Akil Haid dengan Tok Adi di sini, saya kongsi mengambil kesempatan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Pertemuan pada malam ini. Ustaz Akil Haid pun saya kenal lama dah. Sebab masih Ustaz buat konsert, saya ada di bawah. Masa tu Ustaz rambut panjang juga ke? Kalau tak silap saya di Lampung 4 tahun 88. Oh, itu zaman pertama komplek tu. Wilayah, zaman wilayah dulu. Alah. Jadi bila saya jumpa Ustaz Akil dengan Tuan Adi, dia berkuah pada malam ini dan dengan kita menggerakkan dakwah kepada Amin. seluruh terutama di kawasan-kawasan wilayah sekitar ini, dan saya pun terjun dalam bidang dakwah selepas saya keluar dari penjara. Daripada penjara. Subhanallah. Saya lah imam yang kerja penjara itu, saya lah. Oh, baru aku tahu pasal. Okay, glamour imam ni. Hingga ke hari ini seribu saya masih ada di mahkamah, tak ditulang. Walau bagaimana itulah dia kerja dakwah. Memang Subhanallah. Allah Allah. Alhamdulillah, soalan saya begini. Dalam dunia asis penuh kadang-kadang kita nampak kecelaruan, dan saya pun banyak kawan-kawan akis walaupun saya bukan seorang akis. Tapi bagaimana dalam skin, dalam suasana yang kita dalam penggambaran, sahabat kita yang sama-sama buat syuting, ada maksiat di situ. Terutama miniskirt, sana terjojol sana, terjojol sini. Kita ni buat dalam penggambaran, kita panggil tanah bubuk. Tapi bila kita nampak terjojol sana, kita pun macam mana yang kita boleh selepas penggambaran ini kita bagi nasihat. Sebab dia penggambaran saja dalam itu, tapi luarnya dia lagi meriah pula dengan kejojolannya. Tadi silakan. Kejojolan. Terima kasih atas soalan. Itu yang saya perkatakan tadi. Saya kata pertama sekali kata bila kita bekerja niat ke pembentukan yang lillahi ta'ala, lepas tu pelaksanaan dia berpandukan pada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kan. Tapi oleh kerana kata dia mudah macam ni pemimpin kan, pemimpin yang menentukan. Dia kata air lah kalau dekat ulu tu dah keruh, dekat bawah ni kita nak bagi jernih tu payah sikit lah kan. Itu yang penting kata kita kena, kalau seelok-eloknya jernihkan yang atas tu kan. InsyaAllah kan bila sampai kat bawah ni mudah kita nak kawal jernihnya tu kan. Tapi kita berharap satu hari besok macam saya katakan tadi lah, kita dapat upah kan, sedikit demi sedikit selagi dengan apa yang dianjurkan oleh Islam sepatutnya kan. Dia sebenarnya macam saya lah, macam saya cerita tadi, saya tengah buat dokumentari tajuk tokoh Islam Kedah kan. Sebanyak 13 orang tokoh ya. Siap satu episod satu tokoh. Selepas pada dokumentari itu saya merancang untuk buat pameran. Dia panggil pameran Tamadun Islam, di mana dekat pameran tu kita akan bawa barang-barang yang pernah dihasilkan oleh cendekiawan Islam dulu. Antaranya yang saya teruja, ada kawan saya bagi tahu dia kata ada satu peti sejuk. Peti sejuk ni dia letak barang dalam peti itu sejuk lah, tapi tak sampai jadi ais, dia hanya setakat sejuk. Yang dihasilkan oleh cendekiawan Islam dulu. Tenaga dia tu pakai apa? Pakai pelita. Pakai pelita untuk sejukkan barang dalam peti tu. Mungkin teknologi tu, basic teknologi ni barat ambil, curi, dia upgrade jadi peti ais yang kita pakai sekarang. Tapi basic teknologi itu dihasilkan oleh cendekiawan Islam dulu.
Kenapa saya nak buat benda ni? Sebab saya nak kalih balik kiblat masyarakat kita. Jangan pandang barat itu sebagai contoh kemajuan. Kemajuan sebenarnya ada dalam Islam. Masalah kita apa? Kita tak gali apa yang ada dalam Islam. Kita tak gali apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai contoh, kita tak gali perut bumi Malaysia ni. Bila masa kita nak bawa keluar emas, biji timah, minyak, kena gali dulu baru kita dapat bawa keluar khazanah yang ada kan. Masalahnya kita tak gali itu kan. Itu yang kita berharaplah satu hari nanti, terutamanya golongan-golongan anak muda ni bila membesar satu hari nanti kan, dia gali apa yang ada dalam Islam. InsyaAllah satu hari nanti kita akan letak Islam di tempat yang sepatutnya dia berada, mudah-mudahan. Sayyidina Osman pernah sebut, saya sama sikit. Perasaan boleh merubah sesuatu. Betul bro sis. Sebenarnya bukan Tok Adi seorang je. Masa Ana buat kafe Akil Hai, saya teringat saya ni zaman-zaman kita dululah, 5 tahun yang lepas, 6 tahun yang lepas, buat kafe Akil Hai. Setiap tu ada 13 siri. Kita buat satu siri, satu tajuk, gejala sosial yang berlaku. Jadi kita ambil lah, kita ambil antaranya satu slot tu, ada satu siri tu tajuk dia LGBT. Nizam tahu LGBT? Hai, takkan tak tahu. LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. LGBT. So kami lebih fokus pada budaya tadi, kejojolan kan, ini kepondanan. Budaya kepondanan yang berlaku. Dan maklum kita di Ceras ni pun ada satu tempat istimewa juga. Ya, dan bukan saya seorang bercakap, dan seluruh Facebook pun bercakap, dalam YouTube pun bercakap, dalam website pun bercakap. Ada satu tempat khas antara memadu asmara antara pasangan jantina yang sama. Kita tak mau sebut lah, tapi cerita dia, benda tu wujud. Baik, apa yang paling penting ni, nafsu-nafsi lah kan, nafsu-nafsi punya cerita. Cuma saya nak sebut di sini ialah bila budaya LGBT tu kita nak pertontonkan, nak dilakonkan watak tu supaya elak kan, bagaimana. Sebab poin dia satu je, mereka akan cakap bahawasanya dah takdirnya kami luar macam ni, dalam macam ni, maka kami tak boleh berubah dan sebagainya. Kami tak boleh bohong diri kami sendiri. Baik, itu ada hujah masing-masing. Cuma apa yang nak buat sekarang ni, dalam nak mempromosikan, dalam nak kita mencaturkan hujah-hujah tersebut, nak cari solusi, tak dapat tidak imam, berlakon juga 2 orang pondan ambil daripada UiTM hari tu. Jadi dan mereka berpakaian perempuan. Ini macam kata Abang Nasir tadi lah, kita kalau boleh nak clean shop, clean, tapi tak mampu kami share. Sebab apa? Kekuasaan boleh merubah sesuatu. Kalau produser filem tahu bini orang tak boleh kena pegang dengan bukan mahram, duduk atas katil guling-guling dan sebagainya, mana produser kena peka. Ni saya tengok, minta maaf tuan-tuan, tapi kadang-kadang kita cakap orang marah kan, kita cakap orang marah. Itu aku cakap, belum orang rumah aku bercakap lagi. Sebab dia pun dulu macam tu, tapi dia tak pernah pegang-pegang. Ini persoalan yang tuan-tuan perempuan perlu faham. Manusia ni bila dia faham Islam dan dia cuba laksanakan, bukan sekadar teori, tapi dia praktik, Masya Allah, hebat dia tuan-tuan. Tapi bila kita nak praktikkan, ada sahaja unsur-unsur yang kita katakan al-ghayah la tubarril wasilah, matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Kita faham matlamat kita baik, tapi cara pelaksanaan tadi itu berlaku di situ canggung mendonan ni. Macam saya pernah dengar tadi Ustaz kata Muslim tunjuk 7 balasan jahat, 6 balasan baik. Tapi masalahnya TV station dia base pada rating. Dia kata rating balasan jahat tinggi, dia kata kau boleh semua balasan jahat. Saya nak kongsi satu pengalaman. Saya menang anugerah skrin. Tahun tu hadiah dia trip pergi LA, Los Angeles. Saya pun pergilah kan. Pergi. Sebenarnya bukan minat pun sangat Ustaz. Program-program satu saya tak berapa suka, tapi dah terpaksa pergi jugalah. Kalau tak suka dia dapat. Sampai dekat LA kita pergilah melawat Universal Studio, Warner Brothers apa semua kan. Tengok memang canggih lah kan studio diorang. Jadi satu malam tu free, tak ada program. Masuk bilik satu datuk ni lah, tak payahlah sebut nama dia kan. Hanya nak kongsi idea cerita kan. Okey, masuk dalam bilik dia sama sembang lah. Saya kata, Datuk, saya ada idea nak buat drama Datuk. Saya kata, tajuk dia Tak Seindah Wajah, saya cakap kan. Saya pun perjelas dengan dia. Saya kata, starting pungguk bulan tengah mengambang. Saya nak gambarkan pungguk ni dia begitu rindukan bulan. Sebab dia ingat bulan tu indah.
tapi sebenarnya tak seindah yang dia bayangkan kan, sebab bulan tu penuh dengan kawah, bukan cantik apa pun kan. Okey, masa tu credit title. Habis credit title, kamera pen nampak satu pondok buruk dekat pinggir hutan. Bila dekati pondok tu, satu orang tua duduk termenung. Orang tua ni dulu pejuang kemerdekaan. Tapi selepas 50 tahun merdeka, dia kecewa. Tak seindah yang dia bayangkan. Sebab sebelum merdeka, dia boleh pertahankan tulisan bangsa dia, budaya bangsa dia, kan, peketi bangsa dia. Selepas merdeka lah, benda tu makin lama makin pupus. Sepatutnya selepas merdeka, kita yang pegang kuasa, benda tu makin subur, makin kuat. Datuk dia cakap, cari cerita lain lah, dia kata. Masalah dia tu kan, saya sebenarnya nak bercakap ada perkara yang baik tentang masyarakat kita yang patut kita kekalkan. Tak baik tak apa, kita buang. Ada yang baik daripada luar yang patut kita ambil. Yang tak baik yang benarkan masuk, takut satu hari besok merosakkan generasi kita kan. Hanya nak cakap benda tu ya, sebelum satu hari besok benda tu dah pupus, baru kita nak menyesal, dah tak ada gunanya kan. Dan ini masuk ikut makanan Abang Rasid. Ikut tengok kita cerita makanan rohani kan. Tapi ikut makanan zahir pun banyak dah sekarang ni. Tu. Jadi benda tu sikit-sikit, coklat, segala-gala benda. Dia sepatutnya Ustaz, apa yang untuk atas muka bumi ni kita kena Islamkan. Maksudnya ada coklat, kena Islamkan coklat tu. Kalau tak, dia akan memudaratkan diri kita. Macam saya katakan tadi lah, tidak diri kita, diri isteri kita, anak kita atau cucu-cucu kita satu hari besok kan. Sebagai contoh lah, orang kafir, kalau kita tak Islamkan, dia akan mudaratkan diri kita lah. Kita nak laksana apa pun dia akan tentang kan. Bila dia Islam, tak ada masalah kan. Masalahnya kita tak berusaha untuk menghasilkan kan. Kadang-kadang macam TV, kena Islamkan lah. Maksudnya cerita apa yang dianjurkan oleh Islam, panduan dia Quran dan Sunnah. Tapi masalahnya macam cakap tadi lah kan, kalau ulu sungai dah kotor kan. Itu cerita okey. Kau cerita tadi mempertahankan burung pungguk rindukan bulan. Rupanya seorang pejuang kemerdekaan yang akhirnya dipendkan pada dia. Nampak akhirnya rupanya dia menyesal. Dia kata rupanya apa yang dicita-citakan dia nampak angan-angan dia tak jadi. Rupanya bukan macam tu. Macam contoh tulisan Jawi lah. Benda kecil je masih. Kecil sangat. Tapi kesan dia hebat. Contoh kita tengok. Bukan kata yang jahil-jahil. Pak Imam pun pening juga. Bila tak baca teks, terus naik. Ada setengah sekarang tak payah baca teks. Alhamdulillah, itu baru betul khutbah. Ya kan? Dia berkhutbah. Baca teks khutbah lain. Bila baca teks khutbah, kadang-kadang tulisan dia tulisan Jawi lain. Sidang jemaat sekalian, member ingin berpesan. Bukan member, member. Sikit. Sidang jemaat sekalian, daklah kita membuang tong-tong-tong yang kosong, tin-tin susu yang tak dipakai lagi, tayar-tayar buruk, kerana menyebabkan air bertakung ini akan menyebabkan penyakit AIDS, katanya. Pak Imam ni, khutbah jemaat. Pening makmum. Macam mana air bertakung boleh jadi AIDS pula? Rupanya bukan AIDS, Aedes. Dekat-dekat AIDS. Nampak macam itu imam tu. Makmum lagi. Itu imam tu. Kalau tak double check balik. Sidang jemaat sekalian, berhati-hatilah menggunakan Facebook ni. Bukan Facebook, Facebook. Facebook pasal dia biasa dengan murtad, fasik, apa nama, munafik apa semua kan. Dia terikut Facebook. Pergi Negeri Sembilan pula, tempat Ustaz Samsul debat. Sidang jemaat sekalian, oleh kerana perniagaan mendatangkan 9/10 daripada keuntungan, maka sidang jemaat sekalian, marilah kita jadikan perniagaan kita ni sebagai satu mutafansirin. Pening makmum. Apa hal pula ni mutafansirin ni? Dah pernah aku dengar tu. Mutafansirin, mim ta pa nun ca ro ya nun. Bunyi macam mutafansirin, sebenarnya mata pencarian. Kan jauh. Kita pergi Kedah, tempat bernasi Kedah. Kulim Kedah. Sidang jemaat sekalian, dihalalkan kita umat Islam memakan kuda dan diharamkannya kita memakan keladi. Udah maklum pening. Alah, aku baru beli keladi tadi dah. Ada dalam garis motor kat bawah. Aku tak sempat nak masak. Dah haram pula dah ada keladi dia kata. Sekap lam Dahlia, keladi pun boleh, tapi situ bukan keladi, keldai. Keldai tak boleh makan. Kita pergi pula ke Perak, tempat aku lah ni. Kejut je berkejut. Apa katanya? Sidang jemaat sekalian, maka hendaklah kita birabbikum,
Kerana Nabi pun membuat juga sunnah dia diriwayatkan, Nabi pun birabbikum juga. Makmum gabu kepala, apa nama birabbikum? Tak pernah aku dengar lah birabbikum. Rupanya barobakat mim, berbekam. Bukan birabbikum, berbekam. Birabbikum. Suka-suka kau je, Mam. Lepas tu pergi Kelantan. Oh, Kelantan lama tak pergi Kelantan. Sidang jemaah sekalian, janganlah kita termasuk dalam kategori orang-orang tak bersyukur. Bukan kategori. Pasal sana banyak kati nak masuk. Jadi kategori. Dia kategori. Kan? Pergi Terengganu. Terengganu hebat ah. Dakwahnya sejuta umat. Ustaz Azhar kita. Kita pergi Terengganu. Pak Imam pun baca. Maka berlakulah peperangan yang hebat di antara pejuang-pejuang muslimin dengan musyrikin Mekah di tempat berdekatan dengan Bukit Uhud. Masing-masing senjatakan pedang, lembing dan fa'innahu. Makmum dah pening apa fa'innahu ni? Lembing, pedang aku tahu. Fa'innahu ni apa dia ni fa'innahu ni? Rupanya Pak Alif menentang Al-Marbutah. Panah, bukan fa'innahu, panah. Last kali kita pergi tempat Dr. Asri lah. Dato' Mazhar. Perlih. Sidang jemaah sekalian, dalam usaha kita untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang maju, maka kita semua hendaklah kemetod dengan saranan kerajaan. Bukan kemetod, committed. Sikit punya hal makna lari habis, babe. Begitulah kita bila jaga agama ni ada panduan dia. Dia tak boleh hentam keromo. Kalau dia tak bungkus mayat, tanam begitu je mana saya kan? Tak, mesti ada tata cara dia. Macam nak menyanyi pun. Menyanyi nak kena ada note dia, nak kena betul dia punya range suara. Tu yang mentor suka usup tu. Usup kan? Dulu orang kena usup Santurion je. Sekarang usup mentor. Pasal apa nyanyi lagu pula dia kena dia punya lagu tu. Macam sekarang dengan budak-budak sekarang nak nyanyi lagu. Dia nyanyi lagu seringkali. Sambung sikit. Seringkali. Seringkali? Tak seringkali. Seringkali ku tinggal solat, seringkali aku tak buat segala amal akan dikira bila jasadku tidak bernyawa. Untuk apa ku hidup atas bumi? Segala pesan yang ada ku siakan. Air mataku mengalir di pipi, terkenang dosa yang telah ku lakukan. Mengapa masih lagi ku berdegil menangguh taubatku? Mengapa masih diriku menghitamkan siang dan malamku? Tuhan tolong bukakan pintu hatiku. Engkau ku lupa, sering ku leka tanpa ku sadar. Allah, aku berjanji, aku berubah hanya karenamu. Di lagu lirik tu kita boleh ubah, tuan-tuan. Tapi kalau situ kita boleh ubah, kalau Quran tu sendiri memang lagi power. Dia mukjizatul kubra. Sekali sebut dapat pahala. Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun disebut dalam hadis. Alif lam mim. Alif itu 10, lam itu 10, mim itu 10. Tapi kalau takkan semua orang nak jadi pendakwah, tetapi semua orang kena pandai baca Quran. Contoh mana saya kan? Kita mungkin tak semua boleh berdakwah, tapi semua orang kena pandai baca Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu oleh orang pandai baca Quran dan ajar pada orang lain. Jadi tuan-tuan perempuan, kita hari ni apa yang kita ajar dalam YouTube?
Apa yang kita tularkan, apa yang kita viralkan selama hari ini. Tuan-tuan perasan tak? Banyak benda yang kita viralkan hari ini adalah benda-benda yang kita melihat satu benda yang tak pernah berlaku zaman dahulu. 45 orang pergi ke Janda Baik, buat team building, buat road runner, buat race, buat apa nama panggil apa? Team building kan? Ha? Buat apa? Jungle trekking. Bertelanjang semuanya. 45 orang bertelanjang. Boleh bayang tak tuan-tuan? Baru ni yang kena tahan tu. Tapi bukan orang kita lah kot. Wallahualam. Ada orang kita? Rasanya orang lain lah. Tapi nak ceritanya manusia ni, dia hilangkan ketamadunan yang dia dapat tu. Dia dah dapat tamadun yang baik. Zaman dulu, kita zaman orang asal, ambil pucuk-pucuk kayu, tutup tempat-tempat yang meraihkan. Macam kes yang profesor nak datang berceramah. Saya pernah cerita sini dulu. Profesor datang Amerika, nak ceramah tempat orang asli. Orang asli kata, ni anak-anak semua kita kena cari ni baju ke apa, tutup, carilah kain ke apa, kata tutup. Malu kita. Ni profesor daripada United States of America nak datang bagi ceramah sama kita. Cari baju daun-daun kayu ke, cari. Dia orang pun cari, Tok Batin kerahkan begitu. Profesor pula dalam kapal terbang dia fikir, aku ni nak bagi ceramah tempat orang tak pakai baju, tak pakai seluar. Kalau aku bagi ceramah, aku pakai baju, pakai seluar, dia orang boleh aja, dia orang telanjang. Dia orang kata aku menghina dia orang pula. Profesor dia berfikir begitu tu. Wah, dia pun tak mandun dah. Lalu dia turun tuan-tuan, nak pendekkan cerita dia. Sekarang kita nak mempersilahkan iaitu profesor kita untuk menyampaikan ceramah. Buka-buka tirai, rupanya orang asli itu semua dah pakai baju, pakai seluar. Buka tirai, profesor tu pula pakai seluar, pakai baju. Nak ikut orang asli. Pasal apa tuan-tuan? Tak jaga prinsip tadi. Taraktu fikum amran lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak pertahan dua perkara ni tuan-tuan, apa yang kita nak ada? Melayu, tinggal Melayu lah. Kalau dua benda ni tak ada pada orang Melayu, habis tuan-tuan. Kita semarakkan kemelayuan, mati besok Allah tak akan tanya kita, wama bangsanuka? Ada? Wama imamuka, wama qiblatuka, wama ikhwanuka, wama dinuka, ma rabbuka. Itu kan ditanyakan. Sebab itu Islam buang kasta-kasta semua. Baliklah kepada keunggulan Islam tadi. Macam Abang Nasir dia nak bawa tokoh-tokoh Islam. Kita memperkenalkan tokoh-tokoh Islam. Kalau di Aceh, kalau Abang Nasir, sepatutnya Abang Nasir berterlibat dengan Aceh menangis tuan-tuan puan-puan. Dan sepatutnya beliau berada di Aceh. Seingat saya pergi ke Aceh tahun 1900. Waktu di sana tu 1992. Itu Abang Nasir, 93. Saya sempat ke Araniri. Saya sempat menziarahi Muzium Perjuangan Cut Nyak Din, seorang wanita yang mempertahankan Serambi Mekah ini. Begitu juga Sultan tu yang terkenal tu. Beliau dianggap sebagai seorang al-wali Allah. Banyak wali-wali di Aceh ni tuan-tuan. Jadi nak cerita ke tuan-tuan perempuan, bumi yang baik barakah kerana hasil daripada didikan para alim ulama. Tapi hari ni tuan-tuan perempuan, tok-tok guru kita mengajar, kadang-kadang mengajar di masjid tapi sampai ke rumah lain. Bila ada satu jenazah, contoh ni cerita pasal tanah kubur kan, live kan. Ada jenazah. Tompok mana pak? Kucing hitam kita ada kat dapur pak. Kunci jangan bagi dia ke depan. Pasal apa pak? Saya lagi dia langkah mayat pak lang kau, bangun dia kau. Ni dalam kepala otak kita ditanam bau kemenyan. Ingat bau adik, ingat tak? Tahu kemenyan, tak tahu kan? Dia orang tak tahu Syekh. Kita tahu bau kemenyan. Kemenyan hantu lagi kita tahu bau tu. Nak cerita tuan-tuan, kemenyan ni Dulu orang tua dulu, ketua kampung, Pak Imam ambil tempat kemenyan bakar. Jenazah sebelah.
Korang bayang tengok, udahlah jenazah ni putih, tutup dengan kain kapan, kemenyan pula berasak-rasak pula. Satu rumah berasap tuan-tuan. Ada pula mayat dekat situ. Rasa horror lah babe. Dia punya aura tu rasa macam takut. Takut, sindrom takut. Wah, kita akan mati ni. Tapi kita jadi takut. Betul saya kata tengok jenazah, tilam tempat lapik jenazah tu. Kalau jenazah dah tanam, mak jenazah ni tilam ni macam mana nak campak ke apa ni? Suruh campak tu kot. Pasal apa nak campak? Tadi kan arwah Pak Lang tidur atas ni. Dia tidur dah lama. Tak nak lah. Takut. Tengok cara orang tua mengajar dia. Ada kadang-kadang ada kena, ada tak kena. Yang kena, letak keranda dekat bawah surau. Dekat tangga, sebelah tu ambil wuduk. Itu kena. Itu kena. Kita nak ambil wuduk, usah. Kosong, babe. Kosong. Kita jadi risau, bro. Orang sekarang dia tak letak, tapi dia tukar pada van jenazah, dia letak kat depan, parking kat depan. Okey lah. Tapi kalau kita pergi TTDI, Taman Tok Datuk Ismail, Masjid Jamik, Sungai Penjala, tuan-tuan tengok lalu dekat tu, nampak keranda tu. Itu cantik. Itu syiar bagus tu. Keranda pure tu, letak atas. Sembahyanglah anda sebelum ayah disembayangkan. Letak di atas. Zaman dulu ingat tak? Ada iklan. Ni cari nak tanam tuan-tuan. Kalau kita tak buat macam ni, orang lain akan masuk. Ghazatul fikri, penyerangan pemikiran datang. Dulu saya pergi ke Terengganu ke mana tuan-tuan, ada masjid lalu gambar jenazah, mayat di kain kapan kan? Al-Fatihah. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Tengok itu pun dah rasa ngeri dah. Tapi bukan takut pasal tu. Tapi hari ni orang ditakutkan dengan hantu kubur. Pocong sekarang punya warna elak. Sampai pocong jual burger dah sekarang. Ada kat mana yang masa maju? Pocong jual burger bro. Okey lah, maknanya dia dah faham kan. Tak perlu ditakuti kematian ini. Tapi jangan kita momokkan hantu tu. Dah nama dia pun memang momok. Jadi maknanya jangan dimomokkan hantu. Persti takutkan Tuhan daripada hantu. Dulu tuan-tuan takut. Mau tak takut, kubur pun tak pernah berservis. Lalang kata kau, rimau belang boleh duduk belakang tu. Pokok yang lama-lama, yang jenis berakar-akar pula, tumbang pula, timpa pula kubur ni. Lepas tu ada pula batu pula itu. Kau nak lalu malam-malam. Jangan main. Bayangkan seorang budak nak semangat sembahyang subuh ni, lalu nak pergi masjid mesti lalu kubur. Cuba kau bayangkan. Lalu tu subuh-subuh, tiba-tiba azan berkumandang pula. Azan yang menyeramkan. Tengah-tengah elok lalu kubur ni. Allahu Akbar. Budak semangat lagi, masih tak takut lagi. Kena dua Allah dia balik. Mana boleh dua. Balik dia Syekh. Udahlah kubur mengerikan. Jadi sistem kubur sekarang alhamdulillah Manasih ditunjukkan juga dalam tanah kubur bagaimana sistematiknya tanah perkuburan sekarang di Malaysia. Alhamdulillah. Kita nak macam tu. Dia boleh tempat orang bersemayam dengan baik. Orang tahu bahawasanya pusara aman. Tu namanya pusara aman. Tapi kalau tempat kubur tu memang dah macam haunted mansion, nampak macam horror, macam menakutkan. Betul kau dekat atas, kat bawah tak tahu apa cerita lagi. Kat atas pun dah macam tu. Jadi kita lah tukang tebas dia tuan-tuan. Jadi nak tebas-tebas ni kena duit. Khairat kematian. Masjid ni tanggungjawab ni tuan-tuan. Tu saya kata tadi berbalik kepada ekonomi. Bila ekonomi umat Islam pegang, senanglah kan. Macam masjid sekarang ni, habis Jumaat blast dalam Facebook, WhatsApp, kutipan Jumaat kita hari ni 4,300. Semua tunjuk good. Nak bawa ke mana 4,300? Saya nak tanya tuan-tuan, nak bawa ke mana 4,300? Orang derma untuk pergi ke masjid supaya dimanfaatkan balik kepada orang yang datang masjid dan orang yang tak pernah datang masjid. Tapi kalau kita sendiri tahan duit tu, contoh beginilah, ada masjid duit banyak tapi paling susah nak buat ceramah tuan-tuan. Banyak saya ada jumpa, susah. Saya tak faham. Itu belum cerita mikrofon. Ini
Al-Amin okey, nampak 2 mikrofon okey. Ada setengah suruh masjid, ya Allah. Duit bukan tak ada, mikrofon. Ustaz siap masuk dalam mulut. Masuk dalam mulut, tak berbunyi. Sampai karen Ustaz tu. Sampai karen dia. Hai, apa hal? Nak membunuh Ustaz juga pun. Sudah-sudahlah. Permudahkanlah, tuan-tuan. Duit itu adalah amanah yang perlu disalurkan kembali kepada umat. Jadi kita bukan berbangga dengan duit-duit ni. Patutnya kita bersyukur sebab setiap masjid dan surau atau musola yang banyak melakukan program agama dan infak kepada umatnya balik, saya yakin derma yang orang santuni kepada surau, masjid, musola itu memang banyak. Percayalah tuan-tuan. Saya dah perhati dah. Surau yang banyak buat program, tengok surau diri Jumaat. Contoh di tempat saya, surau diri Jumaat. Tiap Jumaat, surau kecil tapi 4,000 lebih kutipan. Allahu Akbar. Kenapa? Bukan kecil yang dipandang, program-program yang dibawa. Tiap-tiap malam ada ceramah, tuan-tuan. Orang bukan ramai sangat, penuh jin Islam daripada orang lagi. Tapi persoalannya, aku nak bawa duit ni ke mana? Esok aku di akhirat, kata Abang Nasir. Esok aku dipersoalkan besok. Maka aku buat program. Orang tak ada tak apa, aku pacak macam tiang 2 depan ni aku ni. Ini online ni. Online kan? Online kan? Online. Maknanya apa? Ini lagi kuat dia punya saham akhirat. Nampak simple kan tuan-tuan? Apa pacak-pacak ni? Apa? Oh, nak dengar ceramah pergi pacak juga. Yang pacak ni lah besok, apabila telah batu nisan kita terpacak, yang tukang buat ni pergi blast dalam YouTube, pergi blast, upload dalam website dan sebagainya. Orang lain yang tak berkesempatan datang tengok Tok Adi pada malam ni, mereka boleh melihat, mereka boleh mendengar, mereka boleh berpesan-pesan. Inilah namanya amal jariah, bukan maksiat jariah. Yang jadi masalah dalam dunia seni lakonan kita, maksiat jariah. Itu yang kita khawatir. Satu benda yang kita buat memang salah di sisi syarak, tapi diangkat martabatnya dalam filem, ditayang sampai mati dalam YouTube. Sampai mati kita bertanggungjawab, tuan-tuan perempuan. Allah Piramli, Allahyarham Tan Sri Piramli. Banyak filem-filem dia yang Masya Allah, Alhamdulillah, menjadi kesan positif dalam masyarakat. Tapi dalam waktu yang sama, bukan tak ada sin-sin yang tak baik. Semua orang tahu. Sabun di bilik mandi, sabun. Sabun di bilik mandi. Apa hal dengan sabun? Orang tahu. Maksudnya di sini apa? Dialog, skrip dan sebagai penataan. Semua ini kena ada orang yang beragama. Dalam filem Piramli ditunjukkan bagaimana tuan-tuan perempuan, orang tak berhenti mengeja jawi. Orang tua-tua menggelakkan orang, Pak Abu dan sebagainya, semua dalam filem tu. Tapi nak cerita tuan-tuan, Alhamdulillah orang tayangkan, upload cerita yang baik-baik sahaja. Ini menunjukkan ada benda baik niat Allah yang buat. Sebab orang letakkan benda yang baik-baik je yang ditayangkan. Orang berdoa, Allah dah meninggal Piramli, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tengok lakonan dia berkesan pada jiwa kita. Kita doakan dia. Begitu juga Tok Adi. Begitu juga Tok Adi. Kita semua bakal jenazah belaka ni. Bila dah bakal jenazah besok, harapan kita apa tuan-tuan perempuan? Apa legasi yang kita tinggalkan, kata Abang Nasir? Apa legasi yang kita tinggalkan? Soal anak subjektif. Ramai ustaz, bapa, imam, qadi semua, anak jadi tak apa-apa pun ada juga. Bukan tak ada ya, ada. Itu ujian kepada mereka-mereka ini. Saya pun sama, Abang Nasir pun sama. Kita ada ujian melalui anak-anak dan isteri. Tapi yang paling penting tuan-tuan perempuan, legasi apa yang kita nak tinggalkan? Ini yang kita nak bincang malam ni. Jadi saya buka untuk soalan kedua insya-Allah. Jam dah menunjukkan pukul 3 pagi. InsyaAllah. Lama sudah 3 pagi. Baru 11 suku. Okey tuan-tuan, soalan kedua. Mungkin daripada kaum ibu. Ya, aku dah syak dah. Terasa tu daripada tadi. Silakan akak kita tolong bagi mic. InsyaAllah. Tengok gaya akak ni memang penggemar filem Tanah Kubur. Tolak ke depan tak? Okey, ada. Ada. Opak sikit mic.
Dua soalan. Saya nak tanya dua soalan. Mat, tak ada mic? Okey, oi, kuat betul suara. Okey, alhamdulillah. Macam ni surau tak payah dapat derma pun tak apa. Tak payah pakai mic. Okey. Yang pertama tentang mukadimah Ustaz Hifai dulu pasal potongan ayat Al-Quran yang Ustaz ceritakan pasal Rasulullah berikan kepada Abu Bakar. Ya, ya. Okey. Saya tadi Rasulullah SAW beliau berkata bahawa ayat tersebut untuk Abu Bakar Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Soalan saya, macam mana kita orang yang masih lagi ni untuk dapatkan ayat seperti Masya-Allah. Kena be good listener. Okey. Yang kedua. okey, dan dia pasal niat. Kita tahu kan semuanya urut dengan niat. Ya. Macam mana kita gunakan niat tu dalam diri kita? Sebab kita manusia. Ya. Kadang-kadang kita tak tahu niat dalam Nak kekalkan niat dalam pekerjaan kita. InsyaAllah. Itu jawapan nanti Abang Nasir. Saya jawab yang pertama Abang Nasir. Iaitu mengenai apa tadi? Cerita surah Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat ni sebenarnya ada orang tua dulu ni cerita dulu ni. Bila ada orang nazak, ada orang nak meninggal kat hospital, letak kat kepala, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tuan-tuan, ada kaedah orang suruh letak dekat ubun-ubun buat macam ni, baca ayat ini. Sebenarnya tidak ada dalil yang sahih mengenai perlakuan tu, tak ada. Baca Yasin pada orang nak mati ada. Tu ada dalil. Malam Jumaat baca Yasin, boleh baca Yasin, tak ada masalah, ibadah. Tapi dalil melalui hadis Nabi yang ada, bacalah pada hari Jumaat surah Al-Kahfi. Itu ada dalil. Macam tu. Jadi saya nak cerita bagaimana Abu Bakar bila dia dengar tadi surah tadi, ayat 4 potong ayat tadi, Abu Bakar kata, indahnya Rasulullah ayat ini. Tuan-tuan perempuan, Nabi kata, Abu Bakar, sesungguhnya malaikat akan mengucapkan kalimah ini ke atas kematian kau nanti. Itu yang ditanya oleh saudari kita tadi. Maknanya bagaimana kita nak dapat? Bagaimana kita nak dapat macam yang Abu Bakar dapat? Maknanya kena jadi Abu Bakar lah. Kena jadi macam ciri-ciri Abu Bakar. Abu Bakar as-siddiq. Abu Bakar orang yang benar. Dia tak pernah bohong. Dia tak pernah bohong. Bohong sunat pun tak ada. Kita macam-macam bohong sunat lah, bohong sunat, bohong harus, macam-macam. Sayyidina Abu Bakar bohong sunat pun tak ada. Dia tidak pernah berbohong. As-siddiq. Dan Abu Bakar inilah yang bawa tangan bapa dia pergi jumpa Nabi, nak tanya special Abu Bakar mengapa bila dia dengar ayat ni dia terasa terkesima. Abu Bakar lah bawa tangan bapa dia nak masuk Islam. Abu Quhafa pergi jumpa Rasulullah, nak salam tu dia menangis. Dia menangis, menitis air mata. Sampai Rasulullah pun macam